perangi di Yarmuk satu kali. Maka ketika ni maka nak tentera dan bakal berimpung di Yarmuk. Maka tiap-tiap satu daripada umarak tu dah duk jaga di atas tentera mereka masing-masing. Maka ketika ni berimpung di antara Rom dengan orang Islam, maka di celah-celah tu adanya dah satu parit. Di antara Rom dengan orang Islam, pada nak menggalikan parit saat itu, permulaan daripada bulan Safar lagi hingga sampai kepada Rabiul Akhir. Deh. Lepas daripada tu berarti dah Fasara Khalidun, maka berjalanlah oleh Khalid. Lepas dah tu sebab Khalid ni diceritakan oleh Abu Bakar, mula pada tu Khalid duduk di Iraq dengan tentera-tentera, tapi surat yang datang pada Abu Bakar dan suruh Khalid mari tolongkan puak-puak yang ada di Syam daripada Yazid, daripada Umar bin Aus, daripada Syarhabil, daripada Abu Ubaidah. Maka Khalid pun pecah dua. Tentera ada di Iraq, maka Khalid jalan mari ke sini. Apabila berjalan mari tu dah fasara, maka berjalan Khalidun oleh Khalid yang siful arda, yang menehani Khalid. Khalid pun duk menehani, lagi pula duk berhati-hati akan bombing. Duk beringat-beringat jalan Khalid mari daripada Iraq nak mari pada Syam ni tu. Khalid saat ni tu duk menehani, duk melepaskan akan bombing tu, nasfan sebagai menehani dan pula sebagai duk jaga-jagalah. Dah hatta wasalah, duk jaga bila-bila duk berjalan tu, takut tentera bagi Rom ada di depan, takut seraikan Khalid. Khalid pun duk hati-hati, duk jaga-jaga di bombing yang ada di kawasan yang duk berjalan saat ni tu dah. Lepas daripada tu dah hatta wasalah, hingga sampai ia Khalid. Sampai mana? Ilal muslimin, sampai kepada orang-orang Islam yang ada di Syam, yang dipimpin oleh Umar bin Aus, dipimpin oleh Syarhabil, dipimpin oleh Yazid tadi. Sampai kepada orang muslimin fi Rabiul Akhir, pada bulan Rabiul Akhir. Gali parit tu startnya pada Safar, Rabiul Awal, lepas tu sampai pada Rabiul Akhir. Lepas tu Khalid jalan mari pada Iraq, mari jumpa dengan orang Islam, duk hati-hati di tengah jalan. Maka sampai di bulan mana? Bulan Rabiul Akhir. Dah. Lepas dah tu bila-bila duk jalan, sambil-sambil duk berjalan ni, wasadafa wusuluhu, dan membetulilah oleh tercampai Khalid. Perhati weh. Bila-bila Khalid duk berjalan, lepas tu duk jalan-jalan, duk jaga-jaga di tengah jalan, takutnya pergi berdepak dengan fak tentera bagi musyrikin, tentera bagi Rom. Maka Khalid jaga dah jalan-jalan enggak ada beringat, maka dapat sapa pada orang muslimin. Tapi belum nak sapa pada orang muslim tu, berdepaklah oleh sampai bagi Khalid ni wusulamahan, akan tercapai bagi Mahan. Mahan pun siapa tika ni? Mahan ni siapa dia? Ialah tentera bagi Rom. Tentera bagi puak Rom. Maka ketika sampai Khalid kepada tentera Islam yang ada di Syam, ketika tu betuli juga. Orang panggil jadi membetuli sampai bagi Khalid, sampai bagi Mahan. Mahan pun sampai juga situ. Daripada tentera bagi Rom. Kamadi wusulah Mahan ni bijaishin, dengan tentera. Mahan tu sampai kepada sini juga dengan satu tentera. Tentera ni apa? Madadal lirum dah. Kerana dia nak membantu dan nak menolong orang-orang Rom. Jadi Khalid mari sapa kepada tentera Islam kerana nak menolongkan tentera Islam, sebab Abu Bakar suruh Khalid mari tolong puak-puak Islam yang ada di Syam. Ketika Khalid tu mari sapa sini juga, jadi betul dengan Mahan pun sapa ke sini untuk nak menolongkan orang-orang Rom. Maka dia pecah dua kan. Sebelah orang Islam, sebelah orang kafir, orang Rom. Maka di celah tu ada parit perang dengan parit tengah. Parit ada tengah. Berarti molek. Kemudian ketika Khalid tu sapa kepada orang Islam, maka Mahan pun sapa kepada puak Rom. Palguana. Fatawalla Khalidun, maka merentah dan mengawali oleh Khalid. Mengawali siapa dia? Qitalahu, akan nak menyerang akan dia, akan Mahan. Khalid pun perintah semua dan mengawali semua akan serangi bagi Mahan dan pula puak-puak Rom tadi. Wa qatala kullu amirin, dan berperang oleh tiap-tiap amir. Amir tu siapa dia? Yakni ketua. Hak yang dilatihkan oleh Abu Bakar dulu.
Maka nak Khalid pun perang, Khalid pun mengawali tetengah masalah serengi, serengi Khalid ni. Fatawalla Khalidun, maka merentah dan mengawali oleh Khalid kita lahu akan serangannya. Serangan bagi siapa dia? Serangan bagi Khalid akan Rum ataupun akan Mahan. Kita pakai idafah kita lahu tu idafah faiz saja. Idafah masdar kepada fa'il tak apa. Nah, fa'il tu klik pada Khalid, maka maf'ul kena pada Mahan ataupun tentera Rum. Fatawalla Khalidun, maka merentahlah oleh Khalid kita lahu akan serangannya. Serangan bagi Khalid. Khalid nah, Khalid ni lah orang merentah. Khalid ni lah orang mengawali masalah serangan ni. Akan tentera-tentera Rum yang dipimpinkan oleh Mahan ketika ni. Wa qatala kullu amirin, berarti dah memolek. Dan berserangan dan berperang oleh tiap-tiap ketua hak yang dilatihkan oleh Abu Bakar, ialah kena pada Umar bin Auf, kena pada Yazid, kena kepada Syarhabi ni. Berperanglah oleh tiap-tiap amir man bi izaihi, akan mereka yang duk membetuli nyo amir. Mereka yang duk membetuli mereka bi izari, itu dia man bi izarihi, man sabata bi izarihi bi izaihi. Maka menyerahlah oleh amir dan peranglah oleh amir akan mereka yang ada ia mereka bi izaihi, dengan kebetulannya kebetulan bagi amir. Mereka mana dok betul dengan amir, maka amir itulah yang serahkan mereka tu. Supaya mereka daripada Fort Rum betul dengan Syarhabi, maka Syarhabi perang dengan mereka. Apabila Fort Rum saat itu daripada Mahan tu yang pimpinnya dia betul dengan Umar bin Auf, maka pimpin tu Umar bin Auf telah serang mereka. Man bi izaihi ni mutasanidina, yang bertupulah mereka itu ia apa? Duk tupu, duk nak serang mereka, maka amir itulah yang serang mereka. Tuan, mutasanidina hala kaunihim, hal kada mereka itu man bi izaihi ni mutasanidin, yang duk bertupu mereka itu kepada mereka. Jadi kumpulan daripada Rum duk tupu pada Umar bin Auf, Umar bin Auf itulah yang serang. Duk tupu pada Yazid, Yazid itulah serang. Duk menghadapi pada mereka, duk menupu pada mereka, duk bersandar pada mereka, maka amir masing-masing itulah yang menyerangi akan mereka. Daripada Fort Rum tu. Fara'a Khalidun, maka nampak dan memandangi oleh Khalid. Nampak Khalid memandangi Khalid Sanusi. Nak lari dah ke? Fara'a Khalidun. Yang nak kena kecek banyak weh. Pak mu nak biasa nah. Cuba ayat hari. Nak baik nah. Nak nyenera ke, nak mengaji ke, nak baik nah. Ramai-ramai nak baik nah. Jangan dipunah larang, jangan dipunah rekam pagi hari ke. Fara'a Khalidun, maka nampaklah oleh Khalid. Khalid tu nampak anna hazal qitala, akan bosa ini kita. Bosa ini serengi, bosa ini peperangi. Maka nampak Khalid saat itu bahawa ini peperangan ini la yujda, tiada didapati akan dia akan ini peperangan. Tak didapati naf'an, akan kegunaan dan pula naf'at. Jadi Khalid duk tengok baik ni tampak tak ada naf'at apa. Jadi orang mari kepada dah. Jadi daripada tertera ke apa? Daripada seteru-seteru yang dibawakan oleh Fort Rum jadi pimpin ke oleh Mahan. Kamar dia menghadapi. Maka Khalid pun kawal di segi serangan. Tapi mana kata tentera Rum tu hak mesnatkan dan pula menupu dan pula duk isnad kepada ketua masing-masing, maka ketua masing itu perang dengan mereka. Mari menghadapi kepada Umar bin Aus. Maka Umar bin Aus ni serang mereka. Maka Khalid duk tengok masalah peperangan ni pandangnya Khalid ni la yujda naf'an, tidak didapati akan ini peperangan ini serangan itu naf'at kegunaan. Kata tak dapat naf'at saat itu madamat kullu firqatin minal jaishi laha amir, selama mana tiap-tiap firqah, yakni tiap-tiap kumpulan, tiap-tiap puak minal jaishi, daripada tentera saat itu, laha baginya, bagi firqah saat itu amir. Ada tentera saat itu bagi dia tu ada amir, ada pepimpin ni.
Ada ketua dan ada orang yang jadi pimpin. Jadi Khalid duk tengok bagi kumpulan Yazid, dialah pimpin, kumpulan Umar, dialah pimpin, bagi Syarhabiyah pimpin. Lepas tu, apabila tentera bagi Rom hadapi pada setengah tu dah kepada Yazid. Yazid tu lah yang menyerah. Mari tengok pada Umar. Hak mari menupu pada Umar. Hak Umar lah yang menyerah. Khalid kata masalah serengin ning. Masalah perang lagu ni nampak tak ada naf'at weh. Tak ada berguna. Dah. Kenapa? Selama mana tiap-tiap firqah, tiap-tiap kumpulan daripada tentera, ada bagi dia tu ada ketua. Lepas tu, Khalid duk tengok mari tak akan hijau masalah perang ni. Serengin lagu ni orang panggil tak jadi, orang panggil tak jadi repuh. Ataupun tak jadi maruk. Ataupun tak jadi apa? Tak jadi, sungguh. Nampak tak bersungguh. Bagi Amir Yazid, Yazid lah cara perang. Bagi Amir Syarhabi lah perang. Dah. Maka tak nampak jadi sungguh. Dalam peperangan tak nampak jadi maruk. Maka tak ada naf'at perang lagu ni. Fajama'al umara. Tengok molek. Fajama'al umara. Fodok nera tagi suruh lari. 15 terik tagi . Kalau kita tengok pion nera, 15 terik. 15 terik lah ni. Fajama'al umara. Maka menghimpun ia Khalid. Al-umara akan segala pimpinan-pimpinan. Segala ketua-ketua, segala amir-amir dilatihkan oleh buaka, maka Khalid pun himpun. Wa khatabahum, dan berkhitablah ia Khalid, dan bercakap ia Khalid wismangat. Hum akan mereka itu akan al-umara. Khalid pun bercakap, Khalid pun wismangat kepada ketua-ketua yang empat tadi. Wa qal, dan berkata ia Khalid pun kata. Ba'daan hamidallah, selepas daripada bahawasa memujilah ia Khalid akan Allah. Jadi Khalid tu berkhitab, Khalid tu bercakap, Khalid berkhitabah akan ketua-ketua, akan umara-umara. Selepas daripada Khalid memuji kepada Allah, wa athna alaihi, dan mengunjung ia Khalid alaihi, ke atasnya, ke atas Allah. Selepas daripada Khalid nak berkhitab mereka tu dah, Khalid tu puji Tuhan dulu. Khalid tu puji kepada Allah Ta'ala dulu. Khalid tu mengunjung Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala dulu. Lepas tu Khalid kata inna hadha, sesungguh bahasa ini ni. Ini al-yaum, ini hari ni. Yaumun, ialah satu hari. Satu hari mana kainun yang ada satu hari ni. Min ayyamillah, daripada segala hari-hari Allah. Ni hari ni, hari fok kita ni, duduk di Syam ni, duduk perang dengan fok Rom. Ialah satu hari daripada hari-hari Allah. Bukan hari orang lain, hari Allah Ta'ala lah. Hari Allah ni, la yambagi fihi, tiada sayugia, tiada sepatut dan tidak layak, fihi fi hazal yaum, pada ini hari ni, al-baghyu, oleh kezolimih. Tak patut pada hari ni kita nak zolim ni. Tak layak kita nak buat kezolimih, kejahatan. Walal fakhru, dan kita nak bermegah-megah. Tak patut dan tak layak kita nak berkenal. Kita saat ni tu nak gapo dia? Nak buat kezolimih, nak buat kejahatan, nak deraka pada Allah, dan kita nak bermegah-megah, tak patut. Tu kata Khalidnya, inna hadza yaumun min ayyamillah, la yanbaghi fihi al-baghyu wal fakhru. Akhlisunah karim. Gila lagi boleh 3 trik bahasa muka masuk dalam. Akhlisu, hendak berikhlaslah oleh kamu. Katanya Khalid, akhlisu, hendak berikhlaslah oleh kamu. Hendak suci hatilah oleh kamu dengan Allah. Jihadakum, akan berjuang kamu ini. Kamu berjuang ni ikhlas sikit. Ikhlas kerana Allah. Bukan buat kerana nak ramai. Bukan buat kerana nak tunjuk ke orang kata kita tu berani. Ilah. Ilah. Negara. Akhlisu jihadakum. Hendak berikhlaslah oleh kamu akan jihad kamu ni. Ayat ni akan berjuang kamu, perang kamu ni kerana Allah. Buat suci hati. Suci hati kamu dengan Allah. Suci hati kamu dalam perangi. Bukan kamu buat tu kerana manusia. Bukan kamu buat tu kerana tunjuk orang kata kamu tu berani. Jangan. Wardullaha, dan mereda oleh kamu akan Allah. Kamu kena puas hati akan Allah.
Kamu kena rasa puas hati. Berasa redha. Gapo dia? Bi amalikum, dengan amalan kamu. Farid, tengok kitabmu Farid. Wardullaha, dan pula mereda kamu akan Allah. Bi amalikum, dengan amalan kamu. Kamu redalah akan Allah Subhanahu wa taala tu dengan amalan kamu. Amalan kamu dok buat ni kamu kena reda. Kamu kena puas hati saat itu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inna haza, maka sesungguh bahasa ini ni, ini hari ni, yaumul lahu, ialah hari baginya, hari bagi Allah Ta'ala. Hari ni hari Allah, bukan hari kita. Kamu ada kita buat gapo, berjual kerana Allah, ikhlas dengan Allah, suci hati dengan Allah, dan redha akan Allah dengan amalan-amalan kita. Kerana hari ini ialah hari bagi Allah. Ma ba'dahu, bagi yang sabit selepas daripadanya, daripada hazal yam. Hari ini hari Allah, dan bagi yang sabit selepas pada ini pun daripada Allah Ta'ala juga. Wala tuqatilu, dan jangan kamu berperih. Jangan kamu perih. Kauman akan satu kaum. Jangan kamu duk berperih akan satu kaum, satu kumpulan ni. Illa malaikah ala nizamin, di atas satu pelaturan. Sanusi, bangun ke lagi 3 tepat terik ke. Wala tuqatilu, dan jangan kamu berperang, jangan kamu berserangi, berperang kamu kauman akan satu kaum. Illa ala nizamin, malaikan di atas pelaturan. Malaikat kamu nak perang, kamu nak serahkan Fort Rom, nak serah kumpulan Rom, malaikat kamu tu serah di atas ada pelaturan, di atas susun ni. Jangan perang ikut gok, orang panggil perang dengan kabung. Kalau gocoh-gocoh kabung. Supaya pok nak main gocoh kabung tak jadi, dia kena ada lakkan dia. Apa tu perang pun Khalid kata memperang akan satu kaum, jangan duk perang malaikat di atas pelaturan. Jangan duk kabung le perang. Ya perang tu mula-mula lagu mana dulu. Kontak lek ni, kontak lek ni. Lepas tu baik seorang lek ni, seorang Islam, seorang kafir. Perang dua orang tu dulu. Perang hak mana benih? Hak mana Islam benih, ataupun kafir benih. Lepas pada tu, lepas ramah. Baru tua tu, perang ramah. Perang ramah. Ataupun panuh dulu, panuh. Lek ni panuh, lek ni panuh. Lepas tu bakat perang. Tu dia panggil cara nizam, cara pelaturan. Wa ta'biyatin, dan pula di atas jalan pelaturan. Atas jalan tertib lah. Di atas susun ni. Di atas pelaturan dan di atas susun ni. Wa antum mutasaniduna, padahal kamu tu orang panggil duk menupu gi mari. Kita perang ni bagi kita dak sedap sore kita. Makna kita kena menupu gi mari. Makna kena tolong gi mari. Demo tolong kita, kita tolong demo. Demo bantu kita, kita bantu. Di dalam perang ni, hak ni pegang benda besar, hak ni pegang nak panau, hak ni pegang manjani, hak ni nanti catah tekak, hak ni nanti gali parit. Mana tu kena sepakat, kena tolong gi mari. Makna kata kita kena mutasanidun. Makna kena bersandar gi mari. Apa bersandar gi mari? Yakni kena tolong gi mari dalam peperangan Khalid katanya. Jangan kata hak ni tak ada padu. Duk cara nu, cara jaga tak ada perkara pada dopo dah. Hak ni nanti pergi tak ada atau tika dia masuk serai atau nak belawai je. Tak, jangan. Mu kena tolong gi mari di dalam peperangan. Supaya buat kerja tu lah. Dah. Duk tengok deh. Tengok orang. Tu ada buat apa, duk tengok mata duk kecap besar atas kepala ge. Tak jadi. Supaya dalam perang kena pakat gi mari, kena tolong gi mari dah kan. Khalid katanya. Fa inna hadza, maka bahasa ini ni. Ini al-mazkura ni. Minal qital ala adamin nizam wa ta'biyah. Yakni berperang di atas tidak ada pelaturan. Tidak ada susun ni. Tidak ada cara-cara ni. La yahillu. Tiada boleh. Ya, tiada halal. Tak boleh lagu ni. Perang tak ada cara. Berasa nak perang. Berasa nak pedai. Berasa nak takir. Tak ada kata rabuk. Tak ada. Susun ni tu tak ada. Lagu ni orang panggil perang lagu ni tak jadi. Tak jadi. Tak halal. Tak boleh. Wala yambari, dan pula tak sayugi. Makna kata tidak layak. Apabila perang lagu ni tak ada layak. Tak comel. Lagi pula tak sepatut. Apabila perang dengan tidak ada rabuk ataupun tidak ada susun ni, tidak ada pelaturan. Wa inna min waraikum, dan sesungguh sabit daripada belakang-belakang kamu ni, man law ya'lamu ama ilmakum. Di belakang kamu, Khalid kata belakang kamu ni, daripada tentera-tentera ni,
Fa wa inna min waraikum. Tengok kitab mak. Kitab lemo tengok molek. Wa inna min waraikum, dan sesungguh daripada belakang-belakang kamu ni, man ialah mereka, lau ya'lamu, jikalau mengetahui ia man, ilmakum akan ilmu kamu. Dia orang di belakang-belakang kamu tu, nah, dia tahu. Jikalau dia tahu daripada ilmu kamu, dia tahu daripada pandangan kamu, ketahui kamu, halun bainakum, ialah satu kalakuan di antara kamu, wa baina hadha, dan di antara ini, antara azal kita. Jadi kalau orang duduk di belakang kamu, dia tahu, buh kata dia tahu ilmu kamu, dia tahu pandangan kamu, dia tahu pengetahuan kamu. Satu kalakuan yang ada di antara kamu dan di antara peperangan ni. Mana dia mau tahu kuamlat kita lah, tahu Rusia kita. Orang di belakang kita tu daripada seteru tu dia tahu. Sebab tu dah dalam perang, dalam gapo tak boleh demo tahu. Malah Rusia kita nak buat gapo di dalam perang, nak tipu dalam perang, orang panggil khida'ah, nak tipu di dalam perang, tak boleh orang tahu. Tapi kalau sekiranya orang duduk belakang kita, dia tahu dengan Rusia kita, dia tahu dengan ilmu kita, gapo yang kita nak buat. Maka ketika ni demo pun cedek, buat sedia nak tahan. Mana kata kita saat ni tu negeri serang mereka, dan mereka tahu dah cara mana, lagu mana yang kita nak buat. Maka lagu ni tak layak. Sebab tu dalam perang Rusia tak boleh orang tahu. Tentera Islam nak buat gapo, tentera Islam nak galipo, tentera Islam nak serang macam mana, nak khida'ah macam mana di dalam perang ni, hak ni kena jadi Rusia. Khalid kata kena jadi Rusia. Fa'malu, maka hendak buat amalah oleh kamu. Kamu kena buat amal. Kamu kena perikuti. Fa'malu, maka nak memperbuatlah oleh kamu, bima lam tu'maru fihi, dengan barang yang tidak dititah akan kamu. Barang yang tidak disuruh akan kamu, fihi, padanya pada barang. Kamu buatlah barang tak ada titah, barang tak ada suruh oleh amir, oleh pemimpin, tapi seolah-olah barang tu barang hak sepatut, barang hak layak, barang hak berlagu di dalam peperangan, membuatlah. Walaupun amir tu tak suruh, tapi perkara tu mungkin kita barang tu amir suka kalau membuat. Kalau mungkin buat benda amir tak ada suruh, tua tak ada suruh, tapi perkara tu orang panggil jadi hebat, ataupun jadi dapat kemenangan dengan sebab masalah nak kira kamu, ataupun satu rancangan kamu. Amir tu suka, walaupun amir tak ada suruh hal ni, maka kamu buat. Tu fa'malu bima lam tu'maru fihi, bima tarawna, dengan barang yang kamu kelihat teh, annahu, bahwasanya malam tu'maru fihi, barang yang tak ada titahkan kamu oleh amir, tapi kamu buat saat ni tu, barang tu orang panggil tua mutu kena. Amir tu kena, buat tu kena dengan cara. Lagi pula dalam media peperangan pun, orang panggil dapat jadi berjaya. Dengan sebab satu pandangan kamu. Annahu, bahasanya, ma tu'maru, malam tu'maru fihi ni, ra'yu man, ialah pandangan bagi mereka dah, waliyakum, yang duk mengetah akan kamu. Pandangan sungguh tak amir, tak ada royak, tapi kita nampaklah ni. Tapi pandangan ni pandangan amir dah. Amir dah mereka duk mengetah kamu, bimahabbatihi, dengan kasihnya, kasih bagi man waliyakum. Jadi pandangan ni man waliyakum tu suka dah kalau membuat, tapi kamu tak ada royak dia. Maka membuat gilah, Khalid kata. Qalu, berkata mereka itu al-umara, hati, mahadilah engkau Khalid, famar ra'yu, maka apakah pandangan? Apakah pandangan hak kami dan aku nak buat saat ni tu, kalau amir tu tak ada suruh, aku nak buat lagu mana? Sekat tu dulu. Kama dikata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahatu. Dan kadang-kadang kedatangi oleh sirah ammah. Sirah ammah tu kedatangi, wal muradu bihi, dan dikhanaki dengan dia, dengan al-amr, dengan sirah ammah tu lah. Tu mana tabihi ay bil amri. Al-ibahatu, ialah nak memperharuskan. Makna kadang-kadang ammah tu asal makna di atas talabul fi'li, apa? Istida'u talabil fi'li.
duk menutup ti mengajak tutup suruh buat. Kama dia buat tu bil qauli dengan satu perkataan, supaya dengan if'al, supaya dengan i'mal, supaya dengan idrib. Mana tutup suruh buat tu dengan satu perkataan. Kadang-kadang asalnya ana sebut kata al-amrul mutlaqu ala sabilil wujub. Sebut kata amal mutlak ni dia tunjuk di atas wajib semata-mata. Tapi malaikatnya apabila tidak ada gaba, tidak ada sarif. Yakni perkara yang memaling kata amal tika ni sunat weh, amal tika ni haruh weh, amal tika ni nah, makruh masalah. Tapi kata tika ni wa taridu siratul amri, dan kedatangilah oleh sirah amal. Wal muradu bihi, dan dikanaki dengan dia dengan amal. Al ibahatu, ialah nak kepada harus. Harus buat. Tok si buat asalnya sebut kata amal wajib kena buat, tak buat tak leh berdosa masalah. Supaya tu kata aqimus solah, hendak berdiri kamu akan semaya. Kena semaya kalau tak semaya maka berdosa. Tapi ada sorih yang lain. Tak berangka tak semaya. Sebab apa? Sebab ia lupa. Tak ada apa? Harus tika tu tengok. Al-ibahatu haruh. Bagaimana? Kama taqaddama, seperti barang yang telah terlalu ia. Salat kama taqaddama. Aitama kama taqaddama bayanuhu. Nah, seperti misal yang telah lalu oleh kenyataan. Mana seperti fankihu ma tabalakum. Kama dia fankihu fi'amah. Tapi inkihu ketika ni an-nikah, ketika ni wajib ke sunat? Jawab kata ada masalah, beberapa masalah. Asal kalau tengok pada fankihu tu wajib, kalau tengok pada betul-betul sirah fi amal, tapi ia ada sorih yang lain, ada dalil yang lain, ada perkara yang memaling daripada kata wajib kepada tak wajib haruh. Kadang-kadang nikah tu tiga. Ada nikah tu sunat, ada nikah saat ni tu orang panggil haruh, ada nikah saat ni tu makruh, ada nikah tu haram. Mana nikah sunat? Sunat nikah umur pun 30. Duit belanja pun ada dah, tempat pun ada dah, rumah pun ada dah, kerja pun cukup lekat dah. Lepas tu masa sepatut dengan umur dia, maka ketika ni orang ni sunat dia menikah. Mana orang tak harus menikah? Tak harus menikah, duit belanja pun tak ada, kerja pun tak ada, duk makan dengan orang tua lagi. Ketika ni orang panggil haram yang nak menikah. Tak boleh yang nak menikah sebab duit belanja tak ada, nak belanja ke bini lagu mana, nak nafkah lagu mana. Ketika ni ditegahkan dia tu bini dia berkahwin. Sebab tu fankiu asalnya fi amal tunjuk tahu wajib, tapi malaikat ada perkara yang lain yang memaling kata tak ada wajib. Nah, tengok. Awit tahdidu, ataupun amal tunjuk di atas nak menakuti. Di atas nak menggerung. Dan nak menggerung. Nak menakuti. Mana nahwu seumpamana i'malu, hendak membuatlah oleh kamu ma syi'tum, akan barang yang kamu hendak. Ni Tuhan kata kepada orang kafir. Dengar dah. Kama dia Tuhan kata dengan amal tika ni suruh buat kan. Orang panggil suruh. Dari arti kata lari. Makna kata nampak zuhir tu suruh. Tapi hakikat tu orang panggil lari. Nak menakuti. Tuhan kata pada orang kafir, orang deraka dia, buat apa kamu nak buat? Mu nak buat apa buat? Mu tak semaya, mu nak berzina, mu nak lagi buat. Tapi dalam makna suruh itu ada makna lari. Herak ni. Supaya kita lari anak kita tak reti berdoa. Anak kita duk main pisah, kata weh jangan duk main lah pisah tu kena tangi. Jangan duk main lah pisah kena tangi. Nampak tak reti? Mai. Nak main aku nak main. Mu nak tiket ke, mu nak cocok ke, mu nak tiket buat mai. Daripada maknanya orang panggil di dalam suruh tu ada makna lari. Faham? Atau orang panggil tahdik di dalam makna lari tu, makna suruh tu ada makna lari. Kita tahu mai. Lari tak boleh lari tu jangan duk main pisah, duk main juga pisah. Duk iri tu kena tangi. Mai. Amuh kacau sangatnya. Orang panggil di dalam suruh ada mana lari. Supaya tu lari fak kafir. Mu nak zina lah. Mu tak semaya tak semaya lah. Mu nak buat apa buat. Tapi mu kena ingat. Ingat ke? Mengaku duk tunggu kamu. Tu orang panggil di dalam mana suruh ada mana lari. Tu mana tak? I'malu, buatlah oleh kamu hai orang kafir. Ma syi'tum, akan bagi apa mu hendak. Mu hendak ke apa mu awit taswiyatu, baik. Ataupun bersama amal tu makna bersama ada amal dengan makna ibahah, ada amal dengan makna tahdik, ada makna amal tu makna bersama makna bersama tak ada kata dah asal amal-amal tu royak di atas apa? Royak di atas suruh buat.
Tapi tika ni makna bersama. Tengok mana? Nahwu isbiru. Bersabar oleh kamu. Aula tasbiru. Ataupun tidak sabar oleh kamu. Sabar dengan tak sabar sama ya. Kalau mu sabar pun lagu tu ya. Kalau mu tak sabar pun lagu tu ya. Makna kata amal ketika ni dengan makna bersamaan. Makna taswiyah. Sabar dengan tak sabar supa. Mana? Supa saya kata tu lah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ya orang kafir. Sama kau mana? Kalau Nabi Muhammad, kalau fok-fok Nabi menakuti pun tak berimeh gitu ya. Kalau royak pun tak berimeh. Sama Allah tak royak pun tak berimeh. Sama ya royak dengan tak royak, menakuti tak menakuti. Supaya sini sabar dengan tak sabar supaya nah tu saya kata. Awit takwin, dia kata surat Hud ayat 16. Awit takwin ataupun makna nak mengubah. Daripada satu kalaku pada kalaku yang lain. Mana? Amal juga. Tengok. Nahwu kunu qiradatan. Jadilah oleh kamu hifak Bani Israel. Tengok molek weh. Negara lagi dah. Saidi tengok deh. Awit takwin ataupun takwin. Jadi juru lagi lah ni. Fak tak juru kita ngeduk padu pas ni dia dah. Pihak tak juru tak erti kata kita tak sifat ni padu. Hidup dia pondok sore. Jangan nak pondok orang. Fak nak pondok orang tak usah nak. Katuk itu hamba turun dah. Fak tak erti. Dengan molek fak tak erti dalam ni. Pihak tak erti kecek dah. Saya mau tak ada turun-turun lebih ambil pas ni. Nah, pas ni kita nak buat pasal lain pula. Pihak tak erti dalam ni kecek lain ni. Fak kita semua tak usah padu dia. Tak usah padu, tak usah kecek, tak usah tegar, tak usah ajak nak angkat air, tak usah. Dengar pun ni ramai-ramai. Lepas tu abayi pun malam maaf pun, faham tak reti, tak usah panggil masuk lebalan. Tu baik duduk luar, duduk pondok ya. Tak usah masuk angkat dengan kita. Parik, dengar tak parik? Dengar molek. Awit takwin ataupun nak menjadi, nak mengubahkan satu perkara, nak kunu kiradatan. Yakni jadilah oleh kamu, hei Bani Israel, apa? Jadi, kiradatan jadi kera. Nah, apa Bani Israel ni tu hal lari, ya. Lagi nak. Hei Musa, meroyak ke Bani Israel katik, jangan dia ikat ikan hari satu. Tu hal lagi, jangan ikat satu. Sebab hari satu ni ikan mudik dah, lopak, fiong. Fiong, ikan lopak. Lepas tu hal lagi, Fok Bani Israel royak Musa meroyak pada Fok ni kata, jangan dia ikat ikan hari hari Sabtu. Dia kata, kau tak ada ikat ikan Sabtu. Kau teh hari Maat, kau ikat hari Sabtu, kau tak ada ikat. Tengok yang jedegi, dia keras perut dia dengan Tuhan. Tuhan lari dah Tuhan nak cuba buat ya. Jangan diigat satu. Hari satu ni ikan mudik lah. Lopak piong dalam laut tu. Dalam tempat tu dah. Dalam kawasan tu semua ikan. Lepas tu lari jangan igat satu. Ya tu kau tak ada igat satu. Kau terima kau gigat rehat. Tak reti. Sebab tu Tuhan kata dengan kata ni takwin tu ubah Tuhan kata kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu hei Fok Bani Israel jadi kera. Nah, kau jadi kera. Sebab tu kata setengahnya kera tu asal daripada manusia. Daripada Bani Israel. Kata setengah tu. Kata setengah dak kera tu suku Saka. Tapi nak kata rupa Fok ni jadi kera. Tika tu kata kunu kiradatan khasiin. Berarti dah. Kamari kita nak bercara amal ni. Tak dulu cara nahi. Ni klik pada amal semula. Al-bahsu siratul amri, sirah amal. Wuruduha dan kedatangan amal ila arba'ati ma'anib. Gi pada 4 makna. Asal amal yadullu alal wujub. Tunjuk atas wujud tu hak sah. Kalau kira pada asal tu baik 5. Tapi wurud yang baru, kedatangan amal, sirah amal baru, tu baik pula pada 4. Kalau kira campur dengan asal jadi 5. Tapi makna wurud yang baru, kedatangan lafaz amal yang baru kepada makna yang lain daripada al-aslu, lain pada al-wujub, lain pada wajib. Sebut kata amal yadullu apa? Aslul amar ialah yadullu alal wujub. Asal bagi amal tunjuk tah wajib, tunjuk tah pasti. Tengok. Wa wuruduha, wurudnya wurud bagi siratil amar ila arba'ati ma'anin. Kepada 4 makna. Mana makna yang pertama? Fal ula fasiratul ula. Sirah amal yang pertama tadullu alal ibahah. Ni bagi orang ngaji tinggi-tinggi, perhati sini molek. Bagi kita nak hukum fiqh, nak cara fiqh, bukan saja ni. Bukan saja tengok le Quran, sini nak pada apa weh? Nak pada amal betul-betul ke? Nak pada amal yang ada perkara yang memalin, nak pada huruf ke? Nak pada taswiyah ke? Nak pada tahdid ke? Nak kepada takwin? Hak tu kita kena tahu. Lepas tu kita tahu dah, kita nak ambil pakar lah.
Kemudian fal ula fasiratul ula tadullu 'alal ibahah. Ha tu sebab tu kalau kita pergi pakai amma betul-betul, kadang-kadang amma tika ni tak ada nak pada suruh betul-betul. Ha tika ni kita nak tahu lah amma paling pada apa, paling pada ibahah, amma paling kepada tahdid, amma paling pada taswiyah. Ha supaya ni lah. Ha supaya kita kata nah, masalah kata bid'ah dah. Bid'ah tu pakai dolalah semua. Hai, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mubahah kan. Bid'ah bukan bid'ah sah. Kalau mu pakai bid'ah dolalah semata-mata sesat lagi pula bunuh lah mung. Supaya amal ni tika-tika tu kecek dengan amal dengan mana al-amar ya dulu alal wujub. Kadang-kadang amar tunjuk di atas al-ibahah. Tengok. Tunjuk di atas apa? Tunjuk ki amal di atas haruf. Asal amal tunjuk ki di atas wajib semata-mata. Malaikat ada yang lain daripadanya. Yakni ada sarif, ada dalil, ada perkara yang memalingkan amal dari kata wajib, kata suruh wajib tu paling gi kepada sunat, gi kepada haruf. Mana tengok? Nahu qaulihi ta'ala seumpama firman Allah Ta'ala. Patut dia tafsirkan hadis ni. Dia tafsirkan ayat ni hadis lah. Yang menyatakan ayat ni bukan wajib. Nah, tengok hadis tu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Tuhan kata menikahlah oleh kamu. Kamu kahwinlah. Ma akan barang yang terbaiklah ia barang bagi kamu. Gapo ma? Ma minan nisa' daripada perempuan-perempuan. Menikahlah dengan orang tina hak baik-baik tu. Hak salihah. Bukan tina yang bujel, bukan tina yang sufi ni, bukan tina jual tubuh. Menikah dengan orang tina baik-baik. Maka nikah dengan tina tika ni harus ke wajib? Tu kena kita tengok hadis yang mentafsir. Kalau tengok kepada masa asal bagi lafaz ni ankaha yunkihu inkihu fi ammah. Kemudian aslul amad yadullu 'alal wujub. Asal amal tunjuk di atas wajib. Tapi tunjuk atas wajib apabila tidak ada dalil yang lain. Tapi apabila ada hadis yang menerang kata wajib bila? Wajib tu apabila seorang ni tak duduk dah. Tak duduk. Kalau tengok tina tak boleh pergi. Pecah liuh. Supaya tengok asal lima. Biasa apabila tengokkan wah-wah tengokkan asal-asal. Tak boleh pecah liuh. Tengok tak kira tengok tina tu pecah liuh. Tengok tina ni pecah liuh. Nabi kata ketika ni wajib mu menikah. Kalau mung tu kuasa. Ada duit belanja. Ada boleh nak nafkah pada isteri. Ada cukup lekat dengan kereta dengan rumah. Ketika ni wajib dia berkahwin. Kalau dia nak tak boleh. Kalau dia tak bini, dia berzina juga. Kalau dia tak bini, ketika tu fankihu ma tabalakum. Wajib bagi dia tu menikah sekira dia nak tahan nafsu tak boleh. Tengok orang tina tak boleh duduk dah. Tak boleh duduk. Mecak mata sebab tengok asal tu. Cah liu. Ketika ni tengok tina tak boleh puasa, tak boleh duduk. Tak boleh ya siapa masa? Orang setengah tu tak boleh Tengok pak pecah. Sebel teriak anak dia. Ni. Ketika ni wajib kena menikah. Tengok kucing gomo tak boleh kau buat. Dah wajib nikah tika ni. Pas tika no sunat tika kita ada cukup, kita tak ada kuat anak tak bini tak apa lagi, bahasa duk kalut dengan ngaji lagi. Tapi duit ada dah duit belanja. Nak sara orang tina apa kuasa dah, rumah pada orang tua wi. Lepas tu tak ada berasa mana kalau tak say bini tak apa boleh duduk lagi, boleh ngaji duk galik dengan ngaji. Tika ni sunat. Pas tika no makruh. Tika no makruh tika kita saat ni tu nak bini anak belanja kat bini tak leh, nak duit belanja tak leh. Ketika nak harap bini tika nak. Ketika apabila bini tak leh nak nafkah bini, nak cara bini tak leh, duk sepak bini. Tak leh tika ni. Harap. Ni kena ada sarih lain. Tapi nak oyak kata asal amal tunjuk tahu wajib, tapi tika ni nak kepada harus. Mu nak bini pun tak apa, tak si bini. Mu nak bini seorang pun boleh. Mu nak bini dua pun boleh. Mu nak bini tiga pun boleh. Mu nak bini empat pun boleh. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu. Tuhan kata mu nak bini dua, boleh. Mu nak bini tiga, boleh. Tapi, fa in khiftum, maka jika kamu takut, alla ta'dilu. Mu tak boleh nak adil. Bini dua, nak adil tak boleh. Gilih ni tiga, hak tua tiga. Gilih hak muda empat. Ataupun gilih hak tua 2 hari. Gilih hak tua saat ni tu 5 hari. Gilih hak tua 2 hari, gilih hak muda 5 hari. Ni mu tak adil. Tuhan kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau mu takut bahasa mu tak boleh nak adil, mu nikah seorang adil ya. Nak nikah 2, nikah 3 lagi, tak usah lagi buat ni nak nikah. Buat sorak lagi. Supaya ni pada yang kerasa tanya abalah sarah apa. Bebe panggil belah mau nak bini 2. Abalah jawab kan. Moga barang moga agak kelah. Abalah sarah jawab pada Pak Dok kita tanya belah hamba nak bini 2 ya tak.
Ni dua. Paha bola je saya mulut kasar-kasar, mulut gapo-gapo. Muka barang muka gagah kelah ya dah. Ha, sagagah kelah ha. Ni nak bini dua tu saya pak ting tak bunyi. Kau dah ada kecek Apa mari Malaysia ni hak besar-besar tu Kita ni motor besar Malaysia nak mari, mari. Mari je nak duduk tak alih, nak duduk tak risik. Masuk kecek bisik orang kita. Abah, kita ni nak bini dua. Alah, nak bini dua. Tua ni. Kalau itu. Nak bini dua. Orang nak bini dua pun nak jagalah tenaga molek, kena reti pisah lipat, lu tak reti pisah lipat dosa kena reti pisah lipat, wah 12. Wah. Masa nak dua ke? Buat sore dah, wicuk sore dah. Fok bini dua fok bini dua kena pisah lipat je, kena pisah lipat tu, kena belajar pisah lipat. Biar reti pisah lipat sikit angin ni. Beri duit 10 kau. Di reti pisah lipat dia. Berdida tu. Yang keduanya tadullu ala tahdid, yakni tunjuk ki di atas tahdid, di atas menggerung ataupun menakuti. Jadi satu ketika amal tu tunjuk ki di atas nak menakuti. Orang panggil di dalam amal ada makna lari. Asal makna suruh buat, tapi dalam suruh tu ada makna lari. Supaya kita misal ni, buat amal, nak buat agak mai nak mai pisah, lari tak reti mai. Dah kena tangi kita hiri tamu. Mau napa nak mai? Orang panggil dalam suruh, mana lari. Anak kita tak reti, jangan nak mai pi weh, jangan nak mai pi. Jangan kita coh tangan, coh habis, darah habis, ada ke pula menepuh habis. Mai. Puak tekan lagi. Allah. Ya, orang panggil dalam suruh ada makna lari. Tahdid. Ni Tuhan suruh, tapi dalam suruh ada makna lari. Mana? Tunjuk ki di atas menggerung, yakni zuhir amal pada lafaz, tetapi dalam amal ada makna lari dan menakuti. Mana? Seperti Tuhan kata kepada orang kafir. Nampak duk masai dah. Nampak duk manis sangat tajir weh ngamuk siap. Tajirnya dengan deraka tu. Tajirnya dengan berzina. Kafir maya pun duk berzina, menginuk arak tak ada kira. Tuhan kata i'malu ma syi'tum. Buatlah oleh kamu hei orang kafir. Mu buat anak buat buat. Ma syi'tum, barang yang kamu khanak. Mu khanak gapo buat? Mu nak berzina, mu nak minum arak, mu nak buat gapo, nak joli, nak gapo, nak diskotek, nak apa ikut mu. Nak buat apa tah muka awam ni. Tapi mu kena ingat nah. Neraka duk tunggu kamu. Ni orang panggil dalam amal ni ada makna menggerung dah. Amal semakna suruh, tapi dalam suruh ada makna lari. Pasal itu mudah faham nah. Yang ketiga, dalam amal tu ada makna taswiyah. Asal makna kelimah ni lapar sirah fi amal. Tapi dalam sirah fi amal ni ada makna bersama tengok mana Tuhan kata isbiru. Daripada sabara yasbiru. Tasbiru. Fi amal bunyi isbir. Tika jamak bunyi isbiru. Asal daripada sabara yasbiru sabran, ambil tika mukhatab tasbir. Tasbih buat hana mati akhir, buat haram mudara'ah, mi hazah wasari. Jadi isbir, maka mari berhubung dengan wadah jamak. Jadi isbiru, hanak sabar oleh kamu, hei orang-orang dan manusia, aulan tasbiru, ataupun tidak sabar. Sabar dengan tak sabar sama tika ni. Mu kena azab semata-mata, mu sabar kena duduk lain dengan kau tu tak. Ataupun mu tak sabar pun kena duduk lain tu, panaslah makan dia pergi dengan kau, luruh daging-daging muka, jatuh butir-butir mata, luruh gigi-gigi, mu sabar pun lagu tu kau. Mu tak sabar pun kena duduk makan dia pergi dengan kau gitu juga. Makna asalnya isbir makna suruh, tapi dalam suruh ada makna taswiyah, makna bersama Yang keempat, ar-rabi' makna takwin, makna nak mengubah. Asal makna suruh makna titah. Tapi dalam titah tu ada nak ubahkan daripada satu kelakuan pergi pada satu kelakuan yang lain. Mana? Tengok. Tuhan kata kunu. Asal ni manusia ni. Manusia macam kita ada hidung dan mata. Tapi di dalam amal kunu, hendak jadilah oleh kamu, hendak berubahlah kelakuan kamu hei orang kafir Bani Israel, kiradatan khasiin, jadi kera dan beruk. Tika ni dia panggil amal ada makna takwin, makna ubah daripada kelakuan manusia jadi rupa beruk. Ni amal kunu tu fi amal daripada kana yakunu. Muhammad tika mukhatab takun. Takunu patu mati akhir di takun. Patu buang ke apa? Buangkan harah mudhari. Jadi kun. Apabila kun jadi kunu. Tika jamak tu kunu. Tika jamak. Sekat tu dua kamar kata wallahu a'lam dah.
Wasalisu dan yang ketiga ma yun'atu wa yun'atu bih. Barang dan ising makrifah yun'atu dibuat sifat akan dia. Makna dia tu jadi mausuh bagi satu sifat, jadi satu mausuh bagi satu lafaz. Ma ialah barang ialah ising yun'atu yang dibuat sifat akan dia akan ma. Mana kata dia jadi mausuh bagi satu lafaz yang lain. Wa yun'atu bihi dan dibuat sifat dengan dia dengan ma. Mana kata dia tu jadi na'at dan jadi sifat bagi satu mausuh ataupun satu lafaz yang lain. Tu dia. Wa huwa dan ia al-qismus salisu ni al-baqi ialah yang tinggal lagi. Yang tinggal lagi daripada ising dhamir, tinggal lagi pada ising alam tu. Deh. Mana al-baqi ni apa dia? Bayar. Minal ma'arifi daripada segala ising-ising makrifah. Hak tinggal lagi daripada ising-ising makrifah ni. Makna kata hak lain tu boleh kita buat na'at akan dia. Mana dia nak jadi mausuh bagi yang lain boleh. Ataupun dibuat na'at ataupun dia nak jadi na'at bagi lafaz lain boleh. Itu minal ma'arifi. Wa huwa dan al-baqi minal ma'arif ni yang tinggal pada ising-ising makrifah ni al-isyaratu, ising isyarat. Ising isyarat boleh kita nak buat dia mausuh ataupun dia nak jadi sifat bagi lafaz lain pun boleh. Mana lafaz lain jadi mausuh dia jadi sifat. Wal mausulu dan ising mausuh. Ising mausuh pun boleh. Kita nak jadi dia sifat, nak jadi dia mausuh boleh belaka. Wal mu'arrafu bil alifi wal lam dan ising yang dimakrifah dihiasi dengan alif lam. Mana wal mu'arrafu dengan al muhalla bil alifi wal lam. Makna ising yang dihiasi dimakrifah dengan alif lam. Wal mudafu ila wahidin minha dan ising yang diidafat kepada salah satu daripadanya daripada al-ma'arifi. Ising-ising makrifah nah, hak idafat pada salah satu, idafat pada ising ke, ising dhamir, idafat pada ising alif, idafat pada ising isyarat. Semua-semua tu dia panggil boleh kita buat na'at. Makna kata boleh dina'ati. Makna dia tu jadi mausuh ataupun dia tu nak jadi ke, nak jadi sifat habis kat tu. Wan nakiratu dan bermula ising nakirah. Ising nakirah segala ising-ising nakirah. Apa ising nakirah? Yakni ising yang tunjuki di atas umum. Yang tunjuki di atas melekat pi yang banyak. Tu ana itu. Wan nakiratu dan bermula ising-ising nakirah. Ma ialah barang ialah ising. Ma ai minal lismi. Ma tu murad dengan ma masduk ma ising. Ma ialah barang ialah ising. Siwa yang melaini ia ising mak cai kewe. Ma ialah barang ialah ising. Siwa yang melaini ia ising. Yang melaini ia ma zalika akan dimakan itu zalikal mazkur minal ma'arifi. Nak royak kata ising nakirah ni ising yang berlaini daripada ising-ising makrifah yang tersebut. Tuan kata ma siwa ialah barang ialah ising. Siwa yang melaini ia ma zalikal mazkur minal ma'arifi. Dia tu ising yang berlaini daripada ising-ising makrifah yang tersebut. Sebut kata nakirah lain daripada huwa, lain pada ising dhamir, lain pada hiya huma, lain pada ising alam. Tu makna ising nakirah. Ising yang tunjuk di atas melekat pi umumnya ana. Wa hiya dan ia nakirat ni. An-nakirat ni. Ma ialah barang ni takrif dia di sini. Ma ialah barang ialah ising nakirah. Sya'a yang melekat pi lah ia ising. Ada melekat pi fi jinsi maujudin. Fi jinsin maujudin. Pada jenis yang diada akan dia akan jenis. Jenis tu ada. Fil khariji. Pada luar otak kita. Makna kata ising. Deklah. Yang ada sungguh. Ada sungguh jenis dia tu. Fil khariji di luar otak. Mana? Karajulin. Seperti rajul. Seorang laki-laki ni laki-laki ni. Ni laki-laki tak buat. Laki tak demo. Pas ni orang panggil jenis tak ni? Orang panggil satu jenis manusia. Jenis laki-laki. Lepas tu jenis laki-laki ni ada ke tak di luar kepala otak kita? Ada luar mata tak? Demo ni ada duduk luar tak ni? Ada di luar otak. Ada di luar kepala otak. Ada di luar mata pandang ni. Sebab tu ising jenis satu ising yang ada di luar kepala otak kita. Lagi pula dia tu umum dan pula istirak melekat pi. Fil khariji karajulin. Seperti seorang laki-laki. Fa innahu tafriq pada misal.
Fa innahu maka bahwasanya rajulan ini syai'un melekat pilah ia rajul ni. Melekat fi jinsir rijal pada jenis bagi laki-laki. Sebut kata rajul, ni. Ni laki-laki dah. Elek laki-laki. Tawak laki-laki. Furqan laki-laki. Yusri laki-laki. Hari laki-laki. Makna kata lapar rajulun ni satu jenis ising yang duk melekat pilah ia pada apa? Pada laki-laki. Sebut kata laki-laki. Furqan laki-laki. Lagi pula tawak laki-laki. Hari laki-laki. Syarif. Makna ising ni satu kelimah ya. Tapi dalam kelimah dia tu duk melekat pi semua jenis laki-laki. Tu dia panggil nakirah. Tengok. Tak kalah. Gapo dia kita suruh sikit. Dia kata an-nakirat. Apa makna nakirat? Nakirat makna kata ising yang tunjuk tak umum. Itu makna nakirat. Ising tunjuk di atas umum, di atas merata, tak ada tentu tak siapa-siapa. Sebut kata rajul, tunjuk tak rata. Tengok. Kemudian an-nakirat adapun makrifah. Makrifah ni ising yang tunjuk kita ta'yin, tunjuk di atas menentu, mengenali di atas cokoh masing-masing. Sebab Zaidun tunjuk tak cokoh Zaid. Supaya tak Umar tunjuk tak cokoh Umar. Makna tunjuk ki di atas pengenalan. Tunjuk ki di atas cokoh masing-masing. Sebab kata Ismail elak. Ya klik sini. Tunjuk tak cokoh ya ni. Ni cokoh. Ni dirinya. Ni zatnya. Ni madlu. Ya tunjuk tak tentu. Dengan makrifah ni makna mengenalkan. Boleh kita kenal. Fia ni. Sebab kata Furqan. Pamai. Ya klik sini. Tunjuk di atas cokohnya. Tunjuk di atas suruh kenal. Kata ni Furqan. Maknanya tunjuk tak ta'yin, orang panggil ya dulu ala musamma. Tunjuk di atas dirinya. Tak pergi kau lain, tak tahu kau lain. Tu orang panggil isim makrifah yang tunjuk ki di atas menentu dan totak dan di atas terta'yin. Dengan makrifah boleh kita kenal Zaid ke, Bakar ke, Furqan ke, Yusri, boleh kenal. An-nakirat, hak ni kita tak kenal. Hak ni orang panggil dengan sebab lapar dia jadi umum berdoa. Rata berdoa melekat pi, siapa nak menentu di atas orang tak boleh. Cumanya boleh faham. Tengok. Wahia dan ia nakirah ni. Takrif yang masuk mantik gini. Masya'a. Ialah barang, ialah ising nakirah. Sya'a. Yang melekat pilah ia ising. Fi jinsin mawjudin fil khari. Yakni dia tu melekat pi pada jenis. Sebut kata laki-laki, jenis laki-laki. Ni jenis laki-laki. Suti bala ni orang panggil jenis laki-laki. Furqan. Yusri, Ilhai Formai, lagi pula Romi, Belukan, masuklah jenis laki-laki. Orang panggil sya'ah, melekat pi ia umum ia, fi jinsin mawjudin, pada jenis yang diada akan. Jenis ni ada sungguh. Ada di mana? Fil khariji, pada luar otak kita. Luar otak kepala ada sungguh. Tengok. Mana karajulin, namanya isim nakirah. Kerana tunjuk ki di atas umum dan syumul dan pula rata. Fa innahu fi jinsir rijal. Syai'un fi jinsir rijal. Sebut kata rajulun melekat habis-habis. Jenis laki-laki. Lepas tu jenis ni ia ada sungguh di luar kepala otak kita. Mana jenis laki-laki? Sebut tu rajulun. Lelaki. Elek. Nama jenis laki-laki. Ada tak di luar otak ni? Ada. Ada. Kalau tak ada, tak boleh tunjuk ni. Ni boleh tunjuk. Boleh jamuh. Baik ni. Boleh jamuh. Ni orang panggil jenis ada di luar otak. Kalau tak ada luar otak, tak boleh pegang. Tengok supaya 4 segi. Boleh pegang tak 4 segi? 4 segi tak boleh pegang. Hak boleh pegang gabuh, 4 segi boleh faham ya. Apabila gabuh bersifat dengan 4 segi, orang panggil gabuh bersifat dengan 4 segi. Hak boleh pegang pasti, tapi di 4 segi nak pegang tak cuma di faham. Tapi jenis ising nakirah ni supaya rajulan, jenis laki-laki, tunjuk tak jenis laki umum. Maka laki-laki yang ada oleh bala suti ni. Beratus orang ni. Maka orang panggil jinsur rijal. Jenis laki-laki yang ada sungguh di luar kepala otak. Sebut sini. Jenis laki. Ning. Furqan ni jenis laki-laki lah kau ni. Umum jenis laki-laki. Zaidi. Zaidi hak wahin negara tu. Hadap sini. Dek. Doktor. Doktor duduk mana doktor? Jenis laki-laki. Patah ni jenis laki-laki. Patah Nabi jenis laki-laki. Syafawi jenis laki-laki. Yang adalah ia di luar otak kita. Jadi sebut kata rajulan masuk belakang tapi di atas jalan badali. Yang kata rajul melekat pi ia laki-laki semua sebalak dak.
Sebut kata raja, mana jenis yang ada di luar tak? Mana jenis yang ada di luar tak? Furqan. Mana yang ada di luar tak? Ialah tajri. Tapi kita nak kata rajulun ni melekat pi sekaligus, tak leh. Orang panggil syumul dia tu melekat pi di atas jalan badali, di atas jalan gati so. Faham tak? Umum isim nakirah, ia tak serupa umum dengan isim jenis. Tak serupa umum daripada satu isim lagi. Isim nakirah orang panggil umum di atas jalan badali. Kata jenis laki-laki rajulun, orang panggil syai'un fi jinsin maujudin fil kharij. Ia melekat pi orang panggil jenis yang ada pada luar otak. Tapi umum melekat pi ni pun di atas jalan gati. Mana laki-laki? Mana laki-laki? Hari. Mana laki-laki? Yusri. Tapi kita nak kata rajulun melekat pi, melekat pi sekaligus lalu. Laki-laki semua setibalah. Hai tak boleh. So. Mana laki-laki? Hamak sori. Mana laki-laki? Perayu. Mana jenis laki-laki? Dailami. Itu di atas jalan badali gati satu. Sekat tu dulu. Kamar dikata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama fi sina wa bi'a li annahuma mithluhuma. Karena kedua-duanya mana ikhtara yunqadu yukhtaru ataupun ikhtara ikhtira boleh kata ikhtira dengan unqida tu li'annahuma mithluhuma seumpama sina wa bi fi dhammi ma qabla harfil illah fi dhammi ma pada mendhamma akan barang akan harah ada qabla harfil illah sebelum daripada harf illah fil asli sina asal dia suwina pinahkan akan harakat bagi infigi kepada form yang siuna gitu. Lepas tu tukarkan akan wah jadi sina. Bi khilafi ajibah wastaqimah. Bersalah dengan ujibah wastaqimah fa innahu sakinun. Dia tu mati. Mati harap ilat tu mati. Harap ilat tu mati fala wajha lil wawi wal isman. Maka tiada jenis wajah pada kita nak ismam. Kita nak gapo wajah bagi lil waw. Fala wajah maka tidak jenis wajah dan jalan. Yang gapo dia? Ialah bagi waw wal ismam walingna wal ismam. Lagi pula nak ismam. Dah mana tengok? Supaya ni. Ni yang nak misal sini ni. Misal sini tengok. Ni boleh kita nak ingat kita tengok lafaz ni. Alfaz khulasa daripada lafaz ni boleh kita nak ismam. Supaya lafaz jawazuna. Dah apa? Ad-dhammi. Harus kita nak dhammah. Lagi pula wal ismam. Ada pada lafaznya fi lafzi apa dia? Lafzi sina. Apa tu bi'a? Ada sina bi'a. Seumpamanya inqida. Tidak lagi pula ikhtira. Ni. Ketika ni boleh nak ismam. Tapi syaratnya ketika ni orang panggil waw dia tu berbaris. Masa asalnya kita kata sina ni asalnya apa dia? Asluhu suwina. Asalnya suwina. Patu fanu kilatina. Patu dipinah harakat waw. Pinah harakat waw gi kepada sad. Fasara jadi jadi siuna. Jadi itu siuna. Apabila siuna, faqulibatil waw ila ya'an. Faqulibatil waw ya'an. Fasara sina. Sina harus kita baca sina betul-betul dan harus kita baca sina. Boleh. Tapi syarat harap ilat tu berbaris. Harap ilat tu berbaris. Boleh nak dhammah campur nak dhammah betul-betul. Sina baca bu'a sunah boleh. Nak dhammah pun boleh. Nak baca nak baca sina. Nak boleh baca sunah pun boleh. Harus nak baca dhammah. Harus nak baca dengan ismam. Nak baca sunah. Bu'a. Dengan dhammahkan akan fafi'i. Dengan kita dhammahkan fafi'i. Jadi asalnya suwina. Apabila suwina. Kita saat ni tu kita buatkan harakat bagi waw. Suwina kasrah sebab belum pada haraf akhir. Kita buat tu baik di sunah. Nak baca itu boleh.
ataupun kita nak pindah. Dua wajah ni. Ni. Suwina ni emo kita nak kekal di atas sunnah, di atas domo. Ataupun dengan kita nak pindah harakat wagi pada sa, jadi siunah boleh. Ataupun siunah kemudian tukarkan akan waw jadi sina pada sunnah dah sina siunah jadi bunyi sina. Lepas tu di sina ni boleh kita nak kasrah, baca dengan kasrah. Kasrah. Sina betul-betul ataupun ismam. Ismam dah, ismam lah. Yakni capur kasrah dengan dhamma bunyi sina bi'a qila. Tu apa ni? Inqida ikhtira boleh. Tapi pada masalah ujiba wastuqima ni wastaqima hak ni tak boleh kita nak gapo, yakni nak buat dia tu macam sina wa bi'a sebab apa? Harah ilat dia tu mati sebab dia tu fala wajha lil waw, maka tidak jenis wajah jenis jalan ni bagi waw wal isman. Isman tak boleh nah. Ujiban atau ujiba tak boleh. Nak kata gitu tak boleh. Astaqima tak boleh. Ujiba wastaqim kita nak kata ajib. Tak boleh sebab ya tu mati. Haraf ilat tu mati. Sebab tu nak kata ajib. Tak boleh. Kena kata ajib gitu ya. Ujib gitu kena kata. Kena kata ajib wastaqim sebab arah tu mati. Apa? In fi'i ya mati tak seperti sina. Sina kita nak ismam pun boleh, nak kasrah pun boleh, nak kata domoh pun boleh, nak kata suna bu'a, nak kata sina bi'a boleh, nak kata sina bi'a pun boleh. Kerana haraf ilat ia tu bagi asalnya suwina. Adapun ajiba, ia tak bagi tu ajiba tu haraf ilat tu kata ajiba wastaqima. Ada ajiba nak daripada ajiba tak bagi tu ajiba. Ajib. Nak kata ajib tak boleh sebab tak baris tu. Ma qabla harfil illah minhuma fil asli sakinun mati. Haraf ilat dia kedua-dua tu mati belaka-belaka. Fala wajha lil wawi wal ismam. Tengok. Walin qiyadul lazimun inqiyatul lazim. Fala budda min ta'diyatihi. Dan pastilah daripada ta'diyah dia biharfil jarri. Nah, jadi inqiyat tu dikatakan fi'il lazim. Al-inqiyad inqada yang qadu inqiyadan. Maka lafaz inqiyad tu dikatakan fi'il lazim. Apabila sebut kata dia lazim, fala budda, maka tidak terkaya, tidak terlepas min ta'diyatihi, daripada nak munta'adi akan dia. Ada ta'di dan muta'adi itu tu biharfil jarri, dengan kita mendatangkan haraf jar. Tengok. Liyu benar supaya dibina akan dia akan al-inqiyad lil maf'uli, bagi maf'ul. Katakan ketika kita nak bina maf'ul, nahwu inqidalahu. Nak kata inqida unqida, asalnya unqida. Inqida. Kita nak kata nak asal inqada bina fa'il. Kata inqida, unqida, inqida. Ni bina majhul ni. Kalau bina fa'il dia inqada, yang mengikuti, yang turuti. Lepas tu kita nak pergi bina majhul, kata nak inqida. Kama di inqida dia fi'il lazim. Apabila fi'il lazim kita nak buat bina majhul, pasti dia kena ada maf'ul fi'il saat ni. Sebab kita kena hazahkan fa'il, lepas tu kena ambil maf'ul ganti pada tempat fa'il. Kama di inqida dia fi'il lazim. Kama di ketika kita nak bina majhul, pasti kita kena ta'diyah dengan wiga, dengan harah jana. Kita tak inqidalahu. Lahu ni kita panggil ta'diyahkan lafaz inqiyad, lafaz inqada tu dengan harah ja. Supaya ni lah, supaya marra. Marra fi'il lazim. Lepas tu kali kita nak buat muta'addi, kena tak nak? Marartu. Kita tak marartu saja tak boleh. Kena bagi harah ja. Bizaidin. Orang panggil ta'diyah dengan harah ja. Supaya inqidalahu ni lah. Fahuwa, maka ia mahzufun, maka ia harah ja ni mahzufun, dihazahkan akan di sini musannif kita kata inqida. Hak sungguh kena kata inqida lahu, tapi dihazah akan di harah ja sebab ya fi'il lazim. Qadatul kamar kata wallahu a'lam. Muhammadur Rasulullah. Duk beripung ni. Dan menghimpunkan, duk menghimpung, yakni dan melekapi kita.
dan menghimpun segala makna sifat ini. Semuanya takkid, semua sifat ini. Duk menghimpun, dan duk mengkupuli, dan duk melekapi. Akan makna sifat ini, semua sifat ini. Mana sifat ini? Daripada sifat 20 di atas perkataan masyhur, lawan 20 jadi 40, dan di atas kaurajah 13 sifat, lawannya 13. Menghimpuni dan melekapi oleh dua kelima. Makna terkandung, termasuk di dalam dua kelima. Dua kelima mana? Tengok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam dua kelima ni ada semua sifat 50 tu. Ataupun akidah 50 kita ada bercara. Daripada wujud, lawannya Adam. Daripada kidam, lawannya Al-Hudus. Daripada bakar, lawannya fana. Ada dalam ni. Cumanya kalau kita jaga baca sepitah lalunya, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Allah Ta'ala jua Tuhan. Sebab Allah Ta'ala jua Tuhan, bersifat lakar tu. Dengan wujud lawannya ada. Makidam lawannya huduh. Bakar lawannya al-fana. Ada dalam tu. Tapi dalam kita kata La ilaha illallah tu, dia nak sila tak ada. Sebab yang makna sikat. Dan masa tu rengkah. Tapi kalau kita mahu bersih pelan dalam tu, itu baiklah 40 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan 20 sifat lagi orang panggil lawannya, lagi pula orang panggil Nabi pak lawannya pak, jadi apa 48 harus bagi Allah, harus bagi Rasul, jadi 50. Duk dalam ni, kandung dalam ni, melekat dalam la ilaha illallah ni. Tu mana kata menghimpunkan segala makna sifat ini, semuanya takkid pada sifat ni, semuanya semua bagi ini sifat tu. Oleh dua kelima syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok artinya, perhati molek budak-budak ni. Arti gapo dia weh? Arti kata bagi kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, arti gapo? Artinya, yakni maksudnya dan kesimpulannya, pendek kata bagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, tiada Tuhan, tak ada Tuhan. Ni tak ada Tuhan, yakni pada lafaz. Faedah. Lafzan. Nafi pada lafaz. Tiada Tuhan, yakni tiada pada lafaz. Tuhan kita tak ada di segi lafaz, tapi pada makna ketika nafi ni, Tuhan kita ada. Cuma tiada Tuhan, la ilaha, tiada jenis Tuhan. Tak ada jenis Tuhan. Tuhan mana? Tuhan selain pada Allah. Tapi Tuhan kita ada sabit semua pada makna. Tapi pada lafaz termasuk juga Allah Ta'ala. Tiada Tuhan, yakni menafikan Allah, menafikan Tuhan yang lain pada segi lafaz. Tapi pada makna Tuhan kita sabit semua-semua. Tuhan kita sentiasa sabit. Tapi walaupun lafaz tu menafi semua Tuhan, tapi pada makna Tuhan kita kena sila tersabit pada makna. Tiada Tuhan malaikan Allah. Kena menafi tu. Nafi dengan la, nafi jenis. Menafi tu baik habis. Semua Tuhan. Masuk Tuhan kita, masuk Tuhan berala, masuk Tuhan tokong, masuk Tuhan pangkayu, masuk Tuhan batu, masuk Tuhan tunggu kayu. Tak ada lagi. Tuhan kita masuk tapi di segi lafaz. Kat sikit. Yakni di segi lafaz. Tapi pada makna Tuhan kita sudah sampai. Menafi waktu baik semua weh. Malaikan Allah. Hak yang sabik sungguh Allah yang sabik. Tuhan lain daripada tokoh batu hak demo dok sembah tu. Berala, tokong siye, tokong Cina, patu tunggu kayu posie, napa kayu besar-besar je belikkan kuning kamera, ya ge sembah gi Karawak ataupun ya gi buca, gi tok ngah telur, tok ngah benih, tok ngah pulut kuning. Ya buca tu dia panggil sembah. Maka tu bukan Tuhan tu. Malaikat Tuhan sungguh Allah. Allah yang wujud, Allah yang sabik, Allah yang sebenar. Kita sembah. Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad dikatakan utusan Allah. Orang yang Tuhan latih mari ke dunia untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan tetengah hukum-hukum Allah. Itu Muhammad itu pesuruh Allah, yakni Muhammad dikatakan utusan Allah. Orang yang Allah Ta'ala utuh mari ke dunia, ala dunia untuk menyampaikan titah-titah Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan risalah-risalah Allah. Lagi. Dan kenyataan demikian itu,
Kenyataan keterangan dimakan itu, dimakan tersebut daripada dua kelima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenyataan guana weh. Tengok. Kenyataan yakni keterangan. Benda yang jelas guana tengok. Dah. Bahawa sekelimah yang pertama. Kenyataan tu kelimah ni kembar. La ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu nyata gana kelimah yang pertama. Mana kelimah yang pertama? La ilaha illallah. Ni dia panggil kelimah kok nah. Kita tengok dalam Ibn Aqil. Syarah Ibn Aqil kadang-kadang satu jumlah panggil kelimah. Ni. Kalau tu mari berapa kelimah? Banyak kelimah ni. La satu kelimah. Ilaha satu kelimah. Illa satu kelimah. Allah satu. 4 kelimah ni. Tapi kalimah, tapi kalam. Asalnya kena panggil kalam. Sebab la satu kelimah, ilaha satu kelimah, illallah khabar bagi la. Jadi satu jumlah. 4 kelimah. Tapi 4 kelimah ketika ni, kalau dia panggil 4 kelimah sengutin, jadi satu kalam. Tapi dalam 4 kelimah, Arab dan pula ulama' panggil kalimatul la ilaha illallah. Sah ke tak? Dalam Ibn Aqil kadang-kadang diitlakkan kalam tu dengan kalimatun. Supaya kelimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia panggil la satu kelimah, quwwata satu kelimah, wala 3 kelimah, quwwata 3-4 kelimah, illa 5, illa billah ni kelimah. Panggil kelimah la haula wala quwwata illa. Kadang-kadang kalam diitlak dengan kelimah. Supaya ni faham molek. Kemudian kenyataan dan keterangan daripada la ilaha illallah ni gawa kelimah yang pertama. Iaitu kelimah yang pertama. La ilaha illallah. La tu tulis. La nafi jenis. Ilaha isingnya. Illallah. Illallah tu dia panggil khabar bagi la. Illallahu. Tu boleh baca lah kata. Nak baca illallah pun boleh. Boleh tengok di sifat ya no. La ilaha illallah. Al-hayyul qayyum. Boleh baca. La ilaha illallah. Al-hayyal qayyum. Boleh aja? Tu boleh sah lah kau tu. Kita tengok dalam kitab Nahwu. Bagi folk ngaji Nahwu kena faham lah. Kalau kita ngaji cara perlah, cara mudah-mudah tak ada masalah. Tapi bagi kita orang ponok nak mendalami tu, ketika masalah tu, dia kena ada. Tengok molek. La ilaha illallah apa dia? Memberi faedah. La ilaha illallah ni memberi faedah farid. Memberi pengertian. Di mana memberi faedah? Yakni memberi pengertian akan ikrar, yakni akan mengaku. Mengaku yakni dengan lidah. Waidah. Mengaku ikrar ni dengan lidah, tapi benar hati, tasdik hati. La ilaha illallah beri pengertian apa? Memberi pengertian akan ikrar, yakni akan mengaku dengan lidah dan benar serta dengan hati. Kita mengaku dengan lidah dan benar dengan hati. Ikrar dengan menafikan ketuhanan. Dengan kita tolakkan ketuhanan. Tolak Tuhan. Tuhan tak ada. Tolak Tuhan. Beri faedah la ilaha illallah, memberi faedah tolak tertengah ketuhanan. Ikrar dengan lidah, kata dengan lidah, lagi pula kita benar hati nak tolakkan ketuhanan. Ketuhanan mana? Daripada yang lain. Daripada yang lain. Yang lain mana? Daripada Allah Ta'ala. Nak tolak ikrar dengan lidah, kata dengan lidah, tutur dengan lidah, benar dengan hati, nak tolak Tuhan selain daripada Allah. Bukan nak tolak Tuhan yang Allah dah. Nak tolak Tuhan yang lain daripada Allah. Mana berhala bukan Allah, berhala bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, tok koncina bukan Tuhan, pakaian orang sia ada semua bukan Tuhan, tunggu hak ada semua bukan Tuhan. Nak tolak Tuhan selain pada Allah. Tu makna dan itu faedah dan pengertian daripada la ilaha illallah. Perhati molek payah ni. Kena faham molek ni, kena faham dengan otak. Dan di dalam la ilaha illallah juga, dan menisbatkan dia. Tu dah. Dan menisbatkan dia. Apa menisbat? Yang menetap dan menyabik dan meneguh. Gitu dah. Dan menisbatkan dia dan menetapkan dia akan ketuhanan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menetap ketuhanan itu bagi Allah dan nak tolak ketuhanan itu selain pada Allah, kata bukan Tuhan. Deh. Dan hakikat, yakni sungguh orang panggil diri perkara mahiyah, hakikatus syai. Tuhan ni hak sungguh guana weh.
Hakikat Tuhan ni gimana? Supaya hakikat manusia lah. Hakikat mahiyatul insan. Apa hakikat manusia dia mau tanya kita? Hei, manusia ni apa? Hayawanun natik. Binatang yang bertutur. Binatang supaya dengan ayah kami itik. Kita ni supaya dengan ayah kami itik tu, supaya dengan lembu, supaya dengan kerbau. Tapi kita ni natikun sya'nuhu ayyang tika. Tapi kita tak serupa dengan kambing, tak serupa dengan lembu, tak serupa dengan biring, tak serupa dengan kerbau. Tetangga kita boleh tutur. Kita boleh tutur, boleh kecek lepas, duk tas selah kecek pa. Duk tas motor kecek legal. Duk di sentram kecek pa. Duk di kolisiang kecek, kita boleh kecek. Adakah lembu boleh kecek duk dapat pintu kolisiang? Tengok ni. Boleh kecek. Lembu tak boleh kecek. Lembu sekadar apabila itu gitu ya. Kambing ayah boleh kecek. Boleh kecek tak? Tak boleh kecek. Tiga nama semula aja. Semula kau kecek ke tu? Tak boleh kecek. Tu orang panggil hakikat manusia, benda yang boleh bertutur, binatang yang bertutur. Patut hakikat Allah tengok. Dan hakikat Tuhan, yakni perkara yang sebenar bagi Tuhan. Hak Tuhan, diri Tuhan, hakikat bagi Tuhan itu mereka yang disembah dengan sebenar. Orang kita sujud, orang yang kita sembah, orang yang kita ibadat dengan sebenar. Pas semua dalam dunia, orang kafir kata Tuhan ya sebenar, tapi Tuhan tak ada boleh tolong apa ya. Nah, tengok. Tok Kong ya yang minta dah misalnya semua. Pak Tok Kong ya boleh tolong apa. Kadang-kadang dia mau kata kepala, dia mau nak buat apa tak boleh, dia pun nak buat apa tak boleh. Sebab dia kena jadi, dia kena sang mah. Dia mau sang, dia patut dia mau bucar dia. Pak Tuhan kita orang buat ya, dah, dia buat semua perkara. Tu pak tak suka. Berala orang buat, orang patung buat dengan perak, buat dengan maga, buat dengan emas, kepala dia buat dengan emas, patu buat dengan emas tu kadang-kadang perut bucik pada dok tidur sengai pada lagi. Kadang-kadang dok tidur sengai pada pak dakak pada. Paju bagi tanya, kita dua cuba kecek sikit. Dia tanya, dia nak kata apa? Dia nak kata apa tak boleh. Tolong aku sikit akik sikap balik ni. Dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ia orang kena jadi. Apabila ia kena jadi, ia nak pergi jadi orang, nak pergi tolong orang, boleh tak? Tak boleh. Adapun Tuhan kita, ia jadi semua perkara. Ia kaya daripada semua. Orang semua perlu pada dia. Tuhan hak semua sebenar ni, hak patut kita semua, hak patut kita sujud, hak patut kita letakkan dahi di depan ni, atas tanah ni. Siapa dia yang patutnya? Allah. Adapun yang lain tak boleh. Kalau kita pergi sujud juga pada yang lain, pergi sujud pada pokok kayu, pergi sujud pada berhala, maka kafirun kufur kita. Kenapa boleh kata kufur? Ia tak layak bagi kita nak sembah. Kalau kita nak sembah dia, sebab ia pun kena jadi, orang jadi dia. Lepas tu kita nak pergi sembah dia, maka itu kufur. Bagi yang patut kita sembah sungguh, ialah Allah. Allah. Sebab tu bagi orang Islam, Allah. Patut sebenar pun, nafsul amri, benda sungguh. Diri perkara berlaku sungguh, hak yang disembah sungguh ialah Allah. Lain tak ada. Patut lain tu ada mau duk pegang semua tu semua ni, hak semua tu tak benar. Dalam akidah Islam dia kena pegang lagu tu. Patut orang Sia nak pegang, patut orang Cina nak pegang, orang nak pegang, hak tu hadiah. Tapi dia duk pegang kata Tok Kong dia boleh wi gapo, boleh wi pernah manfaat dia, boleh tolak mudarat dia, hak tu pegangnya yang silap, yang salah, aqidatun batilah. Akidah yang sebenar, Tuhan hak patut kita semua. Hak sebenar kita semua ialah Allah saja. Allah satu. La ilaha illallah. Dan lazimlah bahawasanya ia Allah Ta'ala. Ni lazim Allah Ta'ala jadi Tuhan sungguh ni. Terkaya. Apa nak terkaya? Yakni terlepas. Dia tu terkaya dan terlepas. Terlepas dan terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yang lain pada Allah. Semua ia kaya. Ya lepas. Tuhan tu hajat kita jadi dia. Tak. Tuhan tu hajat kita tolong dia tukar langit. Tak. Tuhan berhajat kepada kita saat ni pakat tolong tukar langit sikit. Tak. Tuhan berhajat pada kita saat ni cuba cedok air sungai sikit. Tak kak. Semua benda ni Tuhan kawal. Semua benda ni Tuhan kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguh Allah Taala kaya dari semua alam. Daripada langit Tuhan kaya, bumi Tuhan kaya, kita kaya. Daripada binatang Tuhan kaya, daripada bukit buka Tuhan kaya. Kenapa Tuhan kaya? Tuhan jadi dia. Apabila Tuhan jadi dia, jadi langit, jadi bumi, Tuhan tak perlu pada bumi dan langit. Kepada kita perlu kepada Allah. Tengok ketika ni. Supaya nak misal demo kita perlu tu ketika ni. Apabila masuk hospital, masuk ICU, bomo boh oksigen, duk nyawa kering.
nyawa oksigen. Kalau misalnya oksigen motor mati duk urat dengan oksigen. Pas bomo royak ke anak-anak, ya tahu be klik maya hajat dah minta Tuhan mudah-mudah kalau Tuhan tu nak wihinga. Bomo kata oksigen tu boleh koda tolong, kata nak tahan nyawa nak pula tolong ya tu. Hak nyawa duk lekat, nyawa duk sumat, oksigen tu tolong. Tapi bomo tanah be klik maya hajat dah minta Tuhan kalau Tuhan nak panjang umur ayah lagi. Mana kata oksigen pun nak tolong tak boleh juga, tak lepas juga daripada Allah Taala. Mana tahu perlu kepada Allah, berhajat kepada Allah tolongnya. Sebab tu klip baca Yasin je label dah. Klip baca Yasin mayah hajat pun ini mudah-mudah terpanjangkan umur dia. Kan? Ni nak kata Tuhan tu kaya daripada surga, tapi kita semua perlu pada Tuhan. Tengok lagi. Dan berkanak kepadanya, kepada Allah, berkanak pada Allah oleh tiap-tiap barang lain daripada Allah ada. Semua benar kanak ke Tuhan. Dan kanak tak Tuhan? Nak tak Tuhan? Nak. Pada duk nyawa ni pia duk wi. Tuhan wi tak ke? Ke dia buat diri nyawa. Dia buat diri tak? Tuhan wi nyawa kita dah, Tuhan wi nyawa lagi. Tu dia. Maka makna la ilaha illallah, makna pula saat ni faedah. Faedah pertama, kita ikrar dengan lidah nak menafi Tuhan selain pada Allah, dan pula nama isbat kata sifat ke Tuhan ni hak sungguhnya bagi Allah, dan pula hakikat Tuhan yang disembah dengan sebenar. Lepas pada tu orang panggil sembah dengan sebenar, dan dia terkaya daripada serba-serbi dan semua benar perkara berhajat pada Allah. Itu maksud dan faedah dan pengertian daripada la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah, tengok, maka makna yakni pengertian, maksud, kesimpulan daripada la ilaha illallah itu, tiada mereka yang disembah dengan sebenar. Tak ada dah orang yang disembah dengan sebenar. Sembah tak lalu pada nafsil amri, pada diri perkara sungguh, pada benda hak betul sungguh, pada perkara hak jatuh sungguh, perkara asal sungguh, diri perkara hak patut disembah. Siapa ya? Allah. Nah, itu malaikat Allah. Dan lazim daripada demikian itu bahawa la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftakiran ilaih kullu ma adahu illallah. Tengok. Kita ambil makna la ilaha illallah kini. Tengok dah. Khulasah kalimatus syahadah. Kalimah syahadah kita dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tu kita dah mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak ni ulama kata afdaluz zikri. Nah, kata ulama di atas perkataan muktamadnya ni. Dah kata ulama, qalal ulama, kata ulamanya kata nah. Ulama kata daripada Imam Sanusi kita nak ulama setengah kata nah rahimahumullah, yang merahmati akan mereka itu oleh Allah, kata nah afdaluz zikri, sebaik-baik dan sebanyak-banyak pahala zikir ni ialah la ilaha illallah. Ialah la ilaha illallah. Ni zikir yang paling molek sekali. Kalau kita zikir la ilaha illallah dengan kata Allah, Allahu, hak mana molek? La ilaha illallah. Kalau setengah orang zikir tu hu yahu dengan kata la ilaha illallah, hak mana molek? Maka di atas perkataan Imam Sanusi dan perkataan ulama-ulama yang lain, dia kata afdaluz zikri, sebelebih-lebih daripada ingat kita pada Allah, zikir kita dengan Allah, ingat kita dengan Allah, ialah la ilaha illallah. Dengan berkata subhanallah, mana molek lagi? La ilaha illallah. Dengan berkata alhamdulillah, mana molek lagi kalau nak zikir? La ilaha illallah. Sebab tu Tuhan kata nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan kata dalam Quran kan? Fa'lam. Ulama berpegang kata fa'lam, Tuhan beri dengan fi'amal. Fa'lam, ketahuilah engkau annahu tiabasanya la ilaha illallah, mungkena tidak ada Tuhan malaikat Allah. Sebab tu dalam zikir kita pas maya la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan Allah, 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 ataupun yahu, hak mana lebih? Ialah la ilaha illallah. Dengan molek. Kemudian dah khulasah kalimatus syahadah. Ni kesimpulan pendek kata daripada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalimah ni duduk dalam ni. Lah ni timbul di daging la ilaha illallah. Kadang timbul di daging tu Allah. Tengok daging tika dia nak buat gergemur gerbai dah. Mulai pak di hati tu baik Allah. Tu baik rupa Allah. Darah dengan orat tu baik Allah. Dah tu baik la ilaha illallah. Lah hati kita ni ada la ilaha illallah. Cuba belah hati manusia.
Hati manusia dalam ni kalau pukul tu baik, kalau Islam tu baik, ada la ilaha illallah. Semua Tuhan buat kita, Tuhan jadi kita, maka dalam diri kita Tuhan bubuh pasalkan kelimah ni dalam diri kita. Kemudian, tengok molek. Asal pada la ilaha illallah. Beberapa kelimah? Mana kelimah? La. Dia panggil satu perkataan. Ilaha, dua perkataan. Illah, tiga perkataan. Allah, empat perkataan. Kalau kita ngaji nahwu sebut kata al-kalam huwa al-lafdhu murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Kama dia sebut kata al-kalimah imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Sebut kata kelimah malaikatnya ising wa imma kala ising, imma kalanya fi'il, imma kalanya harf. Kama dia kelimah ni tipak kelimah. Kelimah la nafi jenis. Ilaha ising bagi la. Illa orang panggil ada apa? Ada istisna. Ada istisna ataupun ada istisna mulghatun ataupun gitulah. Illallah. Allah ni khabarlah. Pak kelima. Tapi di dalam bahasa Arab dan di dalam ilmu nahwu dia tak panggil kata la ilaha illallah ni kalam. Dia sebut masyhurnya dengan kata kelima la ilaha illallah, panggilannya. Dia tak panggil kalam la ilaha illallah, tak panggil. Masyhur dari kalangan orang Arab, masyhur di dalam ilmu nahwu kata kalimah la ilaha illallah. Tak masyhur tak kalam la ilaha illallah, kalam la haula wala quwata illa billah. Dah, dia tak kecek lah tu. Sebab tu cara kecek ni orang panggil kena tengok tepat juga. Kadang-kadang dia mau kecek supaya kita tepat tak kita, moga ni orang kecek dengan gapo. Misalnya ni gani orang kecek apa? Kecek kata gabuh. Orang tak panggil kecek dengan tonyo. Ni mau tegau ni tonyo. Mereka tak kecek dengan gabuh. Okey. Adakah kau mau tahu mau beli tonyo tu so? Gabuh tonyo. Masyhur dengan kata gabuh. Sebab tak gabuh lah otak kita silalah. Gabuh ada 4 segi, dah 3 segi, 4 mereka sini. Kadang-kadang ni pun gabuh juga dengan kain. Okey. Ni sebut kata dalam kalimah Allah, kalimah la ilaha illallah, dia tak panggil kalam la ilaha illallah supaya kalimah la haula wala quwata illa billah. Patut gi erak dirilah. Maksudnya la haula wala quwata boleh aja. La haula wala quwatan wala quwatun. Kita tengok lain lah. Harus kita baca la haula pada ising la yang kedua, boleh baca quwatun quwatan boleh. Quwata apa boleh. Tu kita tengok boleh apa wajah. Kita tengok dalam ilmu nahwu. Tapi nak atas sini dia panggil dengan kalimah, dia tak panggil dengan kalam. Sebut kata la ilaha illallah. Dalam sikit ni. Tapi dalam bahasa dia kena ngaji dalam tik lah. Dak mengaji tahu semua, dia sebut dalam kat tak mau lalu tak reti lah. Kena ngaji hajawi dalam, ngajar lebih payah gatik. Kena ngajar mudah semua tak buat. Kena ngajar payah hati. Baru kita tengok payah tak rasa sakit. Ni ngajar mudah semua, kita tengok payah pula tak mau lalu lah. Mang. Patut faham. La ilaha illallah memberi faedah dan beri pengertian. Satu, dalam la ilaha illallah. Pengertian kan? Wi pengertian mafhum kepada kita, wirti pada kita apa dia? Yakni ikrar dengan lidah. Yakni mengaku dengan lidah. Kita kata la ilaha illallah, mengaku dengan lidah ke apa? Mengaku dengan lidah dan tasdik dan benar dengan hati. Kita kata la ilaha illallah, kata dengan lidah. Ikrar kita dengan lidah dan tasdik kita dalam hati. Tasdik gana, benar gana hati. Kita kata, katanya menafi. Kita kata la ilaha illallah dengan lidah, mengaku dengan lidah, tasdik dengan hati. Kita nak tolak Tuhan ke Tuhan yang selain daripada Allah. Makna kata hak lain daripada Allah bukan Tuhan. Walaupun dia mau duk buca, walaupun dia mau duk semua, seperti orang kafir duk semua kan berhala, orang kafir duk buca kepada berhala pada patung, tak dengan walima, tak dengan susu, tak dengan pulau, tak dengan ayat panggil. Maka dia mau duk semua tu, maka kita nak tolak Tuhan selain daripada Allah. Tu arti katanya ikrar dengan lidah, membenang hati, nak menafikan Tuhan selain pada Allah. Hati-hati. Yang kedua, mengisbat. Dalam kita tolak atau tak ada rawih Tuhan selain pada Allah, mereka Allah sah. Hak dia mau duk semua berhala, duk tokong saat ni tu duk buca, tokong tak dengan wahpai, tak wah lima, tak dengan wah topoh, tak dengan susu, tak dengan puluk panggil, tak dengan ayam panggil. Hak tu kita nak tolak tu baik. Ni bukan Tuhan, bukan Tuhan. Apabila hak ni bukan Tuhan, berhala, tokong, lagi pokok kayu ataupun tunggu kayu, batu ada mana semua, kita tolak tu baik. Lepas tu kita nak isbat. Nak mengisbat, nak menyabik padahal daripada illah. Hak ni nak menafi tu baik. La ilaha menafi tu baik ke? Nak menafi, nak menolak selain daripada Allah, nak menolak tu baik. Nak menolak tu baik pada hati kita, ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, nak buat tu baik lain daripada Tuhan tu bukan Tuhan. Nak menafi selain pada Allah tu bukan Tuhan.
Lepas tu apabila kita menafi, menolak tubik selain daripada Allah bukan Tuhan, dan illa ni perhatian tentang isbat. Isbat apa? Isbat kata Tuhan hak sungguh, Tuhan hak sabit, Tuhan kita kena sembah ialah Allah. Kata la ilaha, nak menafi Tuhan, ketuhanan selain pada Allah, dan kata illallah, kita nama isbat kata Tuhan hak sungguh, hak kita kena sembah ialah Allah. Apabila la ilaha, menolak menafi Tuhan selain pada Allah, ketuhanan ni selain pada Allah, dan mengisbatkan Tuhan bagi Allah, maka timbul situ hakikat. Hakikat kebenaran bagi Tuhan, mahiyah bagi Tuhan. Tengok, tolak Tuhan selain pada Allah, nak menyabit Tuhan tu ialah Allah. Tolak Tuhan selain pada Allah, ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, Tuhan selain pada Allah bukan. Lepas tu nak isbat pula kata sabit Tuhan kita semua ialah Allah. Kemudian apabila menafi dan pula kita isbat, menafi sebelah, isbat sebelah. Tika tu ia akan timbul hakikat. Hakikat apa? Hakikat Tuhan. Hakikat orang panggil uluhiyah, yakni ketuhanan. Gapo dia hakikat Tuhan, mahiyah Tuhan, yakni Tuhan hak sungguh. Lagu mana weh? Tuhan hak sungguh, hak patut kita semua baik mana? Pesing mana tengok? Iaitu mereka yang disembah dengan sebenar, yakni Allah Ta'ala jua. Kalau dakwa yang lain daripada Allah, maka batil saja. Jadi sebenar Tuhan hak disembah ialah mereka yang disembah dengan sebenar. Inilah namanya Allah, namanya ilahun, nama Tuhan yang patut kita sembah. Tuhan sebenar pada wakil, pada diri perkara, makna dia inilah yang patut kita semua. Sebab apa? Yang menjadi sebuah perkara, yang menjadi seluruh perkara, yang menjadi sekalian perkara. Masuk kita pun yang menjadi, langit bumi yang jadi. Maka inilah hakikat Tuhan. Mana apa? Makna kata orang yang kita sembah dengan sebenar. Yang kedua adalah hakikat ni, terkaya ia daripada subuh-subi. Terkaya dia an kulli syai', daripada tiap sesuatu. Karena Tuhan kata oleh Quran, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Tuhan itu terkaya daripada alam ini. Yang ketiga, berkanak semua makhluk ni kepadanya, kepada Allah. Semua berkanak kepada Allah. Apabila kita menafikan Tuhan lain daripada Allah, dan kita isbat kata Tuhan hak sebenar ialah Allah, dan dia timbulkan hakikat kata Allah Tuhan yang sebenar, dia tubik kepada dua tiga perkara. Hakikat pun timbul kata Tuhan sebenar Allah, dan dia terkaya daripada subuh-subi, dan pula berhajat semua perkara ni kepadanya, kepada tu hakikat. Dan pula makna maksud kalimah la ilaha illallah, tiada mereka yang disembah dengan sebenar pada diri perkara, pada wakil, ialah kena kepada Allah. Berarti molek, dengan molek, faham molek. Kalau faham situ, alhamdulillah, cukup dah kita tu. Mula-mula sekali, beri faedah kalimah la ilaha illallah, yakni ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, nak menafi Tuhan selain daripada Allah tu bukan. Tok kong bukan Allah, batung bukan Allah, tok kong Cina bukan Allah, tok kong Sia pun bukan Allah, hak dia duduk tambak pang kayu dengan kain kuning, kain merah, bukan Allah, tolak. Deh. Lepas tu, kita nak isbat kata Tuhan sebenar Allah. Pasti akan timbul hakikat. Kita dah kata Allah, Allah, la ilaha illallah. Ni tinggi ni. Kau tinggi apabila diri kita saat ni tu duk menyebut la ilaha illallah. Darah diri kita saat ni tu duk mengalir darah kita dengan la ilaha illallah. Supaya daripada alaj. Dia mau tanya, ya alaj, aina Allah? Di mana Allah? Pak Alat jawab mana? Alat kata lam yakunillah, tidak adalah Allah illa fi jubbati, tidak Allah malaikat jubahku. Ni kalam ini fitnah. Sebab Allah ni duduk dengan Allah, 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 la ilaha illallah. Dalam zaman dia, orang yang kuat duduk dengan Allah. Siapa murtabat dia tu maqam fana, maqam baqa. Dia saat ni tu dia mau tanya, aina Allah? Di mana ya alaj? Aina Allah? Di mana Allah? Dia kata, lam yakunillah, tidak ada Allah illa fi jubbati, malaikat jubahku. Maka timbul dengan kalam bagi alat ini, timbul fitnah di kalangan orang-orang awal duk kecah. Alat kata, Tuhan duk le jubah dia weh. Tuhan duk le jubah dia. Maka timbul sikit tu orang panggil fitnah kepada orang-orang awal. Sebab tu kita nak kecek dengan orang awal tu tak boleh kecek. Dia jadi buat pada fitnah. Kemudian dah daripada amir-amir, daripada hakim tu panggilkan alat tu, guru pun panggil. Alat mu ni kena hukumnya bunuh. Mu kena bunuh. Mu kena bunuh. Sebab apa kena bunuh? Sebab mu waktu baik satu perkataan, dia mau tanya aina Allah? Di mana Allah? Mu jawab lam yakunillah illa fi jubbati, tidak ada Allah malaikat jubah. Maka timbul hukum kata kena bunuh alat. Dah. Alat syak ni tu kena bunuh. Apabila buat bunuh, ramai dulu dia bunuh, dia katuk dengan kahitan. Kaki belunjuk, ikat kaki tangan lip belakang. Dah. Maka ada hakim tu perintah kepada tentera, waktu tubuh besar, tubuh kelang, wak pisah tajam, sah, teratai menggolai, tengok makan tak makan.
Kama dia bo akik. Nah, orang nak bunuh tu. Qatil tu yang pembunuh tu. Pembunuh akik pisah. Bo nak catah tekok. Pah. Halaj hilang. Right. Bo akik kanan pisah pula nak takirkan alat. Alat hilang. Right. Ha, boleh mengai. Lepas tu Tok Guru Alat kata nak. Tok Guru Alat kata, ya alaj. Hari ni lah mana mu kena serah diri. Kalau mu tak serah diri, mu deraka kepada ku alaj. Alat pun apabila Tok Guru dia kata lagu tu, Tok Guru dia tu ilmu zuhir tak sampai kepada hakikat. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau aku dek dengan masa alat, aku tak boleh orang bunuh alat ini. Ha deh, kamar dia Tok Guru panggil tu alat pun tu baik mari. Serahlah diri. Apabila demo pacung tekak dia, qatil sani pembunuh yang diperintahkan oleh hakim, dah maka akik tangan dah akikkan pisah bismillah Allahu akbar, catah tekak alat pop. Nah, putus. Nah. Putus yak menayeh. Darah tu baik mana? Macam cong tu baik. Darah macam tu baik kata nak. Tulis tah boming la ilaha illallah. Darah tu. Darah alat tu. Hak yang dipacung ketika oleh Tok Qadi ataupun oleh qatil saat ni tu. Maka macam tu baik mari di atas muka boming. Macam tulis la ilaha illallah. Ini ulama takbir kau ana. Ulama tafsir darah alat ni kau ana. Ninglah nak royak katanya daripada Tok Faridatul Faraid, daripada ulama-ulama Syekh Sanusi kita kata, kita kena beramal la ilaha illallah we jadi daging darah kita. Sebab tu alat tu tika darah yang macam tulis taboi la ilaha illallah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, aku tak wi bunuh kalau ku ada sekali pada masa tu. Ni. Nak ni la ilaha illallah ni. Sebab tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak masuk tu ke hati, patut nak ngalih diri kita dengan la ilaha illallah. Tu. Apabila ngalih dengan la ilaha illallah, tubuh kita tak makan oleh api neraka. Dah. Kama dikata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang lain yang daripada yang dimakan itu yang tiada warik ia dengan nah yang sahih. Hak nah yang sahih tu dalil daripada warik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita percaya hari kiamat lagi akan datang dengan barang yang lagi akan jadi pada hari kiamat daripada bangkit. Ni sorah warik daripada hadis. Datang bangkit akan dibangkit manusia selepas daripada alam barzah, selepas pada alam kubur dibangkit segala makhluk daripada mati dan dihisapkan sekalian manusia makhluk ni atas amalan mereka jahat dan baik, maka dibangkitkan akan dia. Apa tu? Dan yang lain daripada yang dimakan itu yang tersebut daripada mana? Daripada percaya hari kiamat lagi akan datang dengan barang yang lagi akan jadi pada hari kiamat tu. Pada hari itu daripada dibangkit segala makhluk tu. Tu situ. Dan yang lain daripada dimakan itu dimakan yang tersebut daripada berlaku hari kiamat dan percaya hari kiamat dengan barang yang lagi akan jadi pada hari itu daripada bangkit tu dah. Tu dia. Gapo dia? Yang warik yang datang yang dimakan itu datang dengan nas yang sahih. Hak tu datang dengan nas yang sahih, nas yang betul lah. Hadis yang betul, hadis yang sahih. Tiada mengetahuikan dia akan yang warik itu seorang akan waktunya. Tiada mengetahuikan dia akan hari kiamat tu. Tak mengetahui akan dia akan hari kiamat. Tak mengetahui apa dia? Oleh seorang akan waktunya, waktu bagi hari kiamat. Tak ada siapa yang tahu kata hari kiamat nak berlaku bila. Tahu ke? Dia boleh royak tak ada dia boleh royak. Nabi sendiri nak royak tak boleh. Cuma hak warik pada hadis hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Ma'ana, ma'ani boleh hadis. Ma'at depan boleh hadis. Ma'at asal lagi. Ma'at tahun depan boleh hadis. Cuma nak menentu kata hari ni, Jumaat ni, minggu ni, tak ada siapa yang tahu. Kata tak ada siapa dia tahu, malaikat Allah Ta'ala jua. Malaikat Tuhan jua yang tahu hari kiamat. Lepas tu hari kiamat, Tuhan katanya, sebut daripada satu hadis, hari Jumaat tu cerak dah berlaku kiamat. Lepas tu satu hadis lagi orang kata apabila di dalam dunia ni ada orang duk kata la ilaha illallah, kita ngaji ni, dunia tu tak kiamat. Malaikat pada hari tu dan dunia tu, waktu tu, masa tu
Tak ada seorang buta, tak ada seorang habuk kata la ilaha illallah. Di dalam dunia tak ada berdenyut la ilaha illallah. Hari itu Tuhan akan peracu dunia lalu dah. Heran ni. Selama mana ada manusia ada kata la ilaha illallah. Kadang sini tak kata, bucun ada kata. Kadang bucun kata di Mekah ada kata. Kadang di Mekah tak ada kata, di Malaysia ada kata. Kadang-kadang di Amerika ada kata. Tapi selama mana orang ada kata la ilaha illallah, dunia tak kiamat. Sebut pada satu hadis, waris pada hadis. Dan kata ke hadisnya, siapa-siapa apabila waktu tu dah, tak ada seorang buta, tak ada seorang habuk. Dunia bucu ni, lik hana haib, tak ada orang kata. Tengah dunia tak ada orang kata. Di sebelah jatuh tak ada orang kata la ilaha illallah. Tak berdenyuk, tak sebut kalimah la ilaha illallah. Walaupun seorang. Nanti kau ni Tuhan peracu dunia. Tuhan peranak dunia. Tuhan kemat dunia. Deh. Kemat tak ada siapa dia tahu. Nah. Tetapi awal hari kiamat itu daripada tiup sunat sangkala yang kedua hingga dimasuk sekalian makhluk pada syurga. Tengok. Tetapi awal kiamat, awal hari kiamat. Awal hari kiamat ni apa dia? Permulaan di mana? Nak panggil kiamat. Siup sunat sangkala yang pertama, ketika tu panggil mati habis. Mati habis. Mati habis. Tuhan tanyanya, dah. Limanil mulkul yaum, di mana kau bagi siapa kerajaan ini? Tak ada siapa dia jawab seka buta. Tak ada siapa dia jawab serabuk. Mati habis dah. Lepas tu dia kata awal kiamat, permulaan kiamat daripada tiup sangkala yang kedua. Sunai sangkala yang kedua hingga dimasuk sekalian makhluk pada syurga dan neraka. Tu dia kata sini permulaan kiamat. Siup sunai sangkala yang kedua bila? Yakni selepas pada siup sunai sangkala yang pertama. Pak kita ya ada sunai sangkala bagi Israfil, ya panggil besar ada dunia ni ke. Pas tu rupa ya supaya tanduk lembu jadi rekok itu, jadi rekok. Ya rekok, dan jadi gitu, rekok. Sunai ya, jadi rekok itu. Rekok. Ni. Rekok itu sunai panjang lah lagu mana rupa wallahu alam. Pas tu ya ada 12 lubang. Ada 12 lubang. Sunnah ya ada 12 lubang weh. Sunnah bagi Israfil yang dititahkan oleh Allah yang pegang. Sunnah ya. Sunnah ni ada 12 lubang. Siup sunnah kali yang pertama semua manusia tu mati. Mati semua temua muka. Benda-benda yang menyawa Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap benda bernafas tu mati. Mati semua, mati. Lepas tu saya tanya ketika tu mati siap gapo itu ini dah. Ketika tu mati birah, mati habis, lepas dah tu turun hujan, lepas dah Majuj turun makan habis, bombing pun makan, bukit pun makan, sama dia pun makan habis licin. Lepas tu duk buruk tanah dunia, tu hantar ulak, makan Majuj ulak, makan habis Majuj. Lepas tu dia nak cucikan bombing, kata ulamanya 40 tahun hujan duk turun, hujan duk turun. Kenapa? Nak basuhkan bombing. Apabila nak basuh bombing, nak sakut di tiarah tu. Ketika tu Allah Ta'ala kata selepas pada sunat sangkala pertama dia kata limanil kul yaum, bagi siapa kaja hidup kedebel. Raja tu kata ku kedebel, raja imarat atau ku kaya sekali. Orang kaya 8 orang dari hari ni. Setengah pada raja imarat, raja kota ni pok kaya le dunia. Lekat nombor 2, nombor 3. Harta siapa? Beratus-ratus ribu juta. Setengah tu harta 40,000 juta, setengah harta 60,000 juta. Tapi Raja Imarat, tak silap ingat harta dia dalam dunia ni 200,000 juta, 100 lan. Harta aja. Kaya. Dakwa aku kaya, aku lebih, aku gini. Tapi di hari ni tu saya tanya, siapa dia kerajaan ni? Kira pagi siapa dia kerajaan? Tuhan jawab sendiri, tak ada pihak jawab, muka tak ada seekor buta. Tuhan kata lillahil wahidil qahar, bagi aku saja Allah ni lah yang satu, yang tunggal, yang mengerasi. Siup sunat kala pertama, sekala yang kedua, maka bangkitkan manusia daripada kubur pada mahsyar. Lepas tu timbulkan amalan manusia. Lepas tu menuju manusia tu syurga dengan kau. Itulah permulaan bagi kata hari kiamat. Hari siup sunat sangkala yang kedua oleh Israfil. Sekat tu dulu. Tu dia. Nah, kiamat temu maka dah. Lepas tu kan berjumpa belaka dah. Wajib kita kena berimej, orang berimej, wajib kita percaya dengan hari kiamat dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata waqad qala ashabuna, dan sesungguhnya berkatalah oleh taulan kami, sahabat-sahabat kami, anak murid kami, kata Imam Ghazali, Imam Nawawi. Katanya Imam Nawawi,
Imam Nawawi kita tahu dah imam yang paling besar. Dikatakan reda bagi Imam Syafi'i yang pertama dan reda yang kedua Rafi'i. Ni orang panggil ibu reda. Mazhab Syafi'i demo ni dia bawa ni. Dia siapa-siapa sekarang ni. Dah, siapa sekarang kitab demo karya pun ni, siapa dak bawa oleh ulama-ulama dia pun, mutaakhir pun dak bawa kitab dia. Yang mati pada tahun 900. Nah, Imam Nawawi ni. Kalau kita boleh pergi, kita pergi ziarah. Tapi payahlah kita ni duduk di sini beribu-ribu kilo. Kita nak pergi sana. Tengah dunia. Duduk tengah dunia. Ni kita duduk bucu dunia ni. Hujung dunia ni. Kita duduk hujung langit sebelah balik naik. Lepas tu Imam Nawawi duduk tengah dunia. Tengah. Orang panggil Syarqil Awsat. Timur tengah. Duduk tengah tu. Kubur dia duduk sana. Nah. Lepas tu Imam Nawawi kata kan. Dan telah berkata oleh taulan kami dan sahabat-sahabat kami nak kami. Kullu man haruman nadharu ilaih. Tiap-tiap mereka yang haram kita tilik padanya. Orang ni apabila kita tilik waserah. Kita tilik wasa ingin. Supaya orang tino ikutlah. Orang tino jangok-jangok kita tengok wasa ingin, wasa teringin weh. Berasa nak weh. Berasa nak ngaruh weh. Berasa nak pergi pegang weh. Supaya juga orang muda beliau kan masalah. Haruma massuhu. Nescaya dan pula haram lah oleh menyentuh. Orang mana kita tengok wasa teringin. Haram kita tengok. Maka orang ni pun haram kita nak sentuh. Supaya orang tino. Sebab apa boleh haram? Sebab kita ingin tengok orang tino jangok-jangok. Pakar jangok-jangok. Pakar jadi nampak cik-cik sikit. Pasal tak boleh duduk dulu kita pun dah kan. Melamik minyuk lah koli. Tak jeri. Apabila orang tu kita tengok wasa teringin haram tengok. Haram kita sentuh. Sebab tu satu ketika. Sebab apa Imam Syafi'i kata orang tino tak kira tua, tak kira muda. Haram kita sentuh. Satu ketika Imam Syafi'i sebelum pada dia nak berhijrah pergi pada Mesir, dia berjabat dengan orang tua tino Al-Ajuz. Orang tino tua seorang, dia jabat saleh. Mula tu orang Imam Syafi'i hukum kata berjabat saleh dengan orang tua Al-Musafaha bil-Ajuz, fala ba'sa biha. Tak ada mengapa dengan dia weh. Nak saleh tak ada apa. Tapi satu ketika dulu belum pada Imam Syafi'i berpindah pada Iraq pergi pada Mesir, Imam Syafi'i ada pegang tangan, ada berjabat saleh dengan orang tua. Tak ada berlapik. Imam Syafi'i enggak gepak tu. Jadi juga kalau muda-muda ni buat jadi mari dalam hati Imam Syafi'i tu jabat saleh pak kalau muda-muda ni boleh kira juga ni. Selalu itulah Imam Syafi'i paling daripada perkataan dulu harus berjabat saleh dengan orang tua tino ataupun orang tino tua. Lepas pada Imam Syafi'i kat ni tu balik orang panggil ubah rujuk daripada perkataan harus berjabat saleh dengan orang tua tino ataupun orang tino yang tua, berpaling kata haram semata-mata, tak kira tua tak kira muda, haram berjabat saleh. Tu dia. Balil masu asyaddu, bahkan menyentuh tu lebih bersangat teh apa? Asyaddu min nadharihi. Terlebih bersangat daripada pandai lagi lah. Sebab setelah ni kau kuat lagi tengok saja wasara. Lepas tu lagi pegang, kau orang lagi. Kan ada? Mula-mula tengok Sopta kan wai. Mula-mula Sopta, dia mau lalu mu tajiri lalu kota baru dah tino situ sore. Mu tengok yo tengok kemau. Besok dia tengok, mu pun tengok senyum ni. Lusa tak tengok dia mari, mu peri-peri. Okey. Berlama-lama dia masuk dekat, mi betul mai. Ni dia jadi. Tu haram tu sebab tu haram. Fa innahu ya'illun nadhari ilal ajnabiyyati iza arada an yatazawwajaha. Tengok. Boleh kita tengok fa innahu maka bahasanya yahillun nadharu, terhalal kita nak tengok, halal kita nak pandai, kita nak tengok ilal ajnabiyyati ai ilal mar'atil ajnabiyah, kepada perempuan yang helah. Dalam kitab buyah panggil hilah. Apa? Perempuan yang suku sakak, bukan mahram kita itu. Ilal ajnabiyati ay ilal mar'ati al ajnabiyah, kepada perempuan yang bukan mahram kita, bukan adik kita, bukan mak saudara kita, bukan kakak kita, bukan mak kita, ada bukan. Harus kita nak tengok pada perempuan ajnabi ataupun orang hilah, orang suku sakat daripada mahram kita, boleh tengok. Idza arada, apabila menganaki ia an-nazid, seorang yang menilik tu lah. Nak tengok tu buat apa? Ayyatazawwajaha, bahawasa nak berkahwin ia an-nazid, nak menikah ia an-nazid, akan dia akan al-ajnabiyah. Boleh? Tengok apa? Tengok nak buat bini. Misalnya kita tengok nak dara demo
Kita tengok nak darah demo, mik demo pun dah pakat siap dengan anak dia. Dia kata, "Hei Suraya, tagi orang nak mari tengok mung ni minggu depan ni. Papi apabila mau mari tengok mung buat tubik akik lah ai udah. Yang duk sepak tengok-tengok orang dia. Lepas tu minggu depan dia mau mari tengok sungguh. Dia kita tengok amma tok tengok sini. Kita tengok. Bo kita tengok pak tu pakar lah malah kata apa lah nyo penyel kereta bing pio tak tahu. Penyel belaka kereta pun penyel baju pun penyel kan soket pun penyel nang apa sokok pun penyel dak luar dalam so. Nya weh. Deh penyel tu kita tengok orang Tino duk mana? Kita tahu orang Tino tu duk belah kolek Tanjung Limo dah. Nyo Limo. Kita tengoklah kat kawasan Nyo Limo tu. Kita tengok. Bo masuk tengok kecek lah kira dah. Maka lek amal ni orang tua dia kata kan no. Dia kata mo mari ni nak kecek sikit jadi anak mo nama Amal Ngusinah ni. Duk keni ke satu bunga. Bunga ni tak tahulah madu saya ke mana mai duk manggil duk isapkan bunga ni. Amo nak jelas tu dulu. Kata bunga tu ibarat ke tua tu nak mai tengok bunga sekutu ni tapi bunga tu tak ada layu nampak kemas molek. Lepas tu bunga ni, amo nak tengok, nak cuba tanyalah kata madu saya ke mana, duk merijak dia sengok makan bunga ni. Lepas orang tua tak ada lagi, dia kata, tak ada lagi. Tak ada lagi, tak ada madu saya ke mana. Nah madu kata daripada seko lagi, nah paruk jabat ke tak ada. Deh, luar. Bunga sekutu ni duk kemai molek, duk luar lagi. Lepas tu depa bila luar saat ni tu, amo nak berkira lah hari ni, nak kecek berkira. Kecek berkira kan? Nak masuk lah cara. Masuk cara duk kecek gi kecek mari pas duk kecek minum air putih ni pasal nak tengok lah seko mana ibunya orang tua tu mek tu baik gilah waktu baik air dak peremo mek ya buat tu baik lah air teh tu baik air teh buat tu baik tepung kek ku amal ni tu baik syahat ni tu nampak khipuk malu tengok ke muka tengok ke kaki tengok ke tangan harus tengok asalnya tangan retina boleh tengok kaki tengok tak boleh muka boleh tengok asalnya boleh tengok kalau tak ada teringgi lepas tu tangan boleh tengok, kaki pun boleh tengok. Tengok ke tangan, nampak jadi tangan weh. Deh. Lepas tengok ke betis pun nampak besar molek. Lepas tu tengok tu harus tak? Harus kali kita nak buat bini. Tapi kalau semata tengok tak ada nak buat bini, nak tengok semata nak buat sah, tu tak boleh. Tengok nak buat bini boleh harus tino aji Nabi, para buan aji Nabi. Nah, harus kita tengok. Nah, hari. Nak tengok tino tawaru dah. Kau nak ni, kau nak tawaru. Wa fi halil bai'i wasyira lagi pula wal akhzi wal ata wa nahwi zalika dan pula pada kala kuai beli dan jual beli dan pula mengambil dan memberi wa nahwi zalika dan semua-semua ni orang panggil boleh. Mana kita nak jual beli gapo itu boleh wala yajuzu massuha fi syai'in min zalika dan tak harus menyentuh akan dia akan al ajnabiyah tak boleh min zalika daripada di kita tak boleh lah. Anak menyentuh tak boleh tengok tu boleh. Pada tu dulu kami kata wallahu a'lam.